من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. Alhamdulillah kita jemput kehadiran kekanda saya Abang Faizal insya-Allah. Ya alhamdulillah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama selamanya kita syukur pada Allah. Karena limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Allah yang himpun kita. Tuan-tuan perempuan ni orang yang sibuk. Tambah-tambah hari Sabtu. Hari Sabtu ni hari keluarga. Kesibukan kita Aeon, Tesco dan segala macam urusan kenduri kenara. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih untuk bersama dalam satu majlis yang mana yang kita inginkan daripada majlis ni ialah penerimaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Zul Atan, pengurusi surau Al-Ikhlas Nabi Hadi, imam, para AJK, para ustaz, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kita mula kita punya sembang santai, yang santai betul nampak ni, sebab kerusi yang kita duduk ni pun nampak rikaro kan. Ini kerusi ni kerusi kereta ni. Tapi hari ni kerusi ni duduk kat depan memang nak bawa pecut. Semoga Allah Subhanahu wa taala pecutkan kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala seperti mana para sahabat ridwanullahi ajma'in telah mendekati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kita mula kita berkenalan dulu dengan panel yang memang tuan-tuan dah kenal. Dekat Malaysia ni wajah-wajah ni, suara-suara ni dah memang berkumandang. Saya ingat daripada saya kecil dulu lagi. Yang pertama sekali sebelah kiri saya dia terbalik pula Abang Faizal Ismail, panel pertama. Kita ikut dalam kita punya program. Dan yang kedua Abang Isma, panel kita yang kedua. Dan Abang Faizal ni kita kenal lah. Dulu kalau naik kereta tengah jam, kita biasa duk dengar Hot FM. Setiap pagi ada segmen panggilan hangui. Hangui. Panggilan hangit. Orang Kedah kata hangui. Tuan-tuan, kekusutan jam tu jadi seronok sebab perkara-perkara hiburan-hiburan yang dibawa sepanjang perjalanan. Ni Abang Faizal Ismail. Kita dengar suara dia di TV-TV, host program-program dan anugerah apa? Bintang. Anugerah juara lagu. Anugerah juara lagu. Tuan-tuan, ni suara-suara yang biasa kita dengar ni Abang Faizal Ismail atau dikenali dengan FBI. Dan hari ni alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bawa beliau dengan kita duduk dalam majlis ni. Sama-sama kita nak berkongsi, hatta saya pun sendiri dengan tajuk kita hijrah dan cabaran masa kini. Sekejap lagi baru kita bergerak pergi Abang Isma Halil pula.
Abang Ismail Halil ni, Masya Allah ni, dia kita dengar perkongsian yang ajaib. Mungkin siapa yang pernah dengar minggu lepas ke 2 minggu lepas? 2 minggu lepas di Zayan, perkongsian beliau, Masya Allah. Sebab kita tahu hidup ni sampai satu masa dan ketika kita mati. Semua orang masuk dalam kehidupan ni melalui pintu yang sama, yang keluar daripada meninggalkan kehidupan ni pun daripada pintu yang sama. Kita masuk semua daripada pintu kelahiran, kita akan tinggalkan kehidupan ni dengan pintu kematian. Dan mati ni boleh bila-bila. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala rotan sikit, ada orang yang Allah getak sikit, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala rebahkan dia, ada yang orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi hempap hujan atas kepala dia. Dan setiap keadaan yang berlaku sebenarnya untuk Allah tarik kita untuk dekat dengan dia. Benda yang paling patut kita risau kalau ujian dia tak main dalam kehidupan kita. Ujian yang teruk ialah bila kita tak rasa kehidupan ni ujian. Fir'aun laknatullah alaihi, dia rasanya tak ada apa kehidupan dia, kenikmatan, keinginan, hajat, semua disempurnakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia dengan istidraj. Dia rasa dia dah okey dah, dia rasa dia bagus, dia baik. Tapi akhirnya Allah Taala telah junamkan dia di dalam air, dilemaskan di dalam laut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kisah dia pengajaran untuk kita sampai mati. Sebab tu hijrah ni benda mahal. Nabi SAW sebut 3 dalam hadis. Yang pertama, innal Islam tahdimu ma kana qablaha, wa innal hijrah yahdimu ma kana qablahu, wa innal hajj yahdimu ma kana qablaha. 3 benda. Yang pertama, Nabi kata Islam menghapuskan seluruh dosa sebelum daripadanya. Yang kedua, hijrah juga menghapuskan dosa seluruh daripadanya. Yang ketiga, haji menghapuskan dosa seluruh daripadanya. Sebab tu hijrah bukan mudah dan hijrah benda besar. Sebab tu hari ni kita nak dengar daripada Abang Faizal Ismail. Sebab kita dulu dengar dia daripada corong radio, TV, dengan suara yang memotivasikan rakyat. Tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba hilang dan tiba-tiba dia muncul. Dia muncul, dia dah berkepiah. Dia dah ada janggut. Pasti ada satu perkara yang berlaku daripada kehidupan Abang Faizal yang menjadi asbab perubahan yang macam ni. Dan kalau Abang Faizal boleh ceritakan kepada kami sebagai ibrah iktibar untuk kami ambil sebagai pedoman kehidupan kami, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah surau Al-Ikhlas Sungai Buaya, tuan moderator kita Fadil Ustaz Syed Putra. Selalunya saya moderator, hari ini dia moderator kami. Kami pula jadi panel macam pelik. Dan sudah pastinya senior saya yang sangat saya kagumi, hormati, Abang Ismail Halil Hamzah. Sebenarnya hari ini highlight dia Abang Ismail sebenarnya. Kan? Tak apa, saya pun tak sabar nak dengar. Walaupun saya dah dengar dekat konti radio Zayan hari itu. Tapi apabila Abang Ismail berkongsi pengalaman dia yang luar biasa tu, saya nak dengar berkali-kali. Bukan senang, ya. Kita dekat sini tak ada, kalau nak katakan siapa kat sini nak masuk penjara, tak ada siapa nak, kan. Tapi bila kita dengar daripada seseorang yang pernah berada kat dalam tu, sama ada dia anggap itu adalah sebagai satu musibah ataupun dia anggap itu sebagai satu anugerah. Itu yang kita nak dengar kejap lagi tu. Masya Allah. Bagaimana berada di sebalik tirai besi itu dapat menjadikan Abang Ismail seperti seorang yang kita lihat sekarang. Alhamdulillah berada di hadapan tuan-tuan. Saya sendiri pun tak pernah mengimpikan ataupun pernah bercita-cita untuk bercakap di hadapan ni. Sebab saya rasa memang dulu bukan tempat saya, kan. Saya takkan layaklah berada dekat depan ni. Kalau tak layak pun aku mengelak. Kan. Nak duduk depan ni lagilah tak pernah nak terfikir, apatah lagi nak berada dekat dalam rumah Allah yang suci ini 5 kali sehari beriktikaf, berbuat ibadah. Masya Allah, jauh sekali satu ketika dahulu. Kerana saya sendiri, saya kena mengaku lah, macam mana saya ni tak faham
antara maksud dan keperluan hidup. Ya. Apabila saya meletakkan pada satu masa dahulu apa yang manusia impikan di atas muka bumi ini, iaitu kita nak hidup kita ini, kita memiliki apa yang kita nak. Nafsu kita nak. Nafsu kita nak apa? Nafsu kita nak duit. Nafsu kita nak apa? Nafsu kita nak harta. Nafsu kita nak apa? Nak kahwin. Ya? Semua. Ya? Itu adalah nafsu kita. Tapi tak salah. Ya? Nafsu itu tak salah. Tapi yang menjadi salah dan masalahnya apabila kita melayan nafsu itu terlampau lebih. Dan meletakkan keperluan-keperluan ini, ya, nafsu ini, yang sepatutnya memang kita miliki, tapi seadanya, sekadarnya saja, kita jangan letak masuk ke dalam hati kita. Kita jangan jadikan dia sebagai maksud kehidupan kita. Alhamdulillah, memang Allah suruh kita cari rumah yang cantik, yang selesa, keluarga yang bahagia, kita memiliki harta, kereta pun kereta yang bagus, yang boleh bawa kita ke mana-mana. Tapi ramai di antara kita, termasuklah saya sendiri, telah meletakkan perkara itu sebagai satu perkara yang utama, menjadi tujuan hidup, sehingga lupa kepada maksud asal kita, iaitu Allah SWT menciptakan kita, ya, jin dan juga manusia, untuk beribadah, mengabdikan diri kepadanya. Itu maksud kita, tapi saya pun tak faham. Ya? Saya pun tak faham. Saya ingat dulu saya sekolah tu dapat CJ, masuk pula universiti apa tu, dapat apa orang kata ijazah, keluar cari kerja, dapat dalam radio. Sebelum masuk radio terdengar pula Abang Ismail Halil kan, malam-malam kan, dari timur membawa makmur, dari barat membawa berkat. Menggigil aku nak jadi macam dia. Saya dulu masa belajar tu kan, belajar memang malam-malam bertemankan suara emas beliau. Memang cukup-cukup sinonim dengan kita semua. Siapa yang masa tu tak akan boleh lawan kan nama Ismail Halil Hamzah. Sebelum keluarnya nama-nama lain. Nama-nama lain seperti Halim Osman pun sebenarnya kemudian. Kan? Saya sendiri lagilah ke belakang. Jadi saya dapat, bila kita kejar dunia ni, Allah kata kau boleh dapat. Kan? Tak ada masalah. Aku bagilah dunia kat kau. Kau nak? Ambil. Saya dapat semua, tuan-tuan dan puan. Dapat memiliki rumah yang saya nak. Bukan setakat satu. Masya Allah. Ni bukan nak bangga-bangga, tapi nak cerita satu masa dulu. 3 rumah saya dapat. Dengan apa yang saya lakukan dululah. Macam Ustaz Syed Putra cakap tadi. Jadi DJ, jadi pengacara. Satu masa dulu, 3 rumah. 1 rumah banglo dekat Rawang, Emerald. Saya boleh cakap lah, tapi saya tak boleh bangga dah sebab tak ada dah tu. Tak ada dah. Betul. Tapi bukan sebab saya buang, saya ada lah cerita dia kan. Saya dah jual semua untuk saya berada dalam keadaan yang sederhana. Ada rumah lain yang saya buat. Tapi tinggal 1 saja. Alhamdulillah. 3 tu saya dah lepas dah. Kereta pun sama juga. Bukan setakat 1, 3. Tapi isteri 1 tak wani. Kan? Tetapi saya dapat apa yang saya nak kan. Apa yang ialah cita-cita seorang manusia atas dunia ni. Tapi saya terus kejar. Rupa-rupanya Masya Allah. Dalam keadaan sibuk saya mengejar dunia tu, saya tak sedar. Lama kelamaan saya makin jauh. Rumah Allah, masjid, surau pun tak jejak kan. Subuh pun Masya Allah kan. Jangan cakap lah, itulah dia. Tahajud, lagilah. Nak tahajud apa, subuh pun terkejut nak tahajud. Jadi benda-benda macam tu yang orang kata sepatutnya dijadikan tujuan utama, maksud hidup ni untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kan? Saya culas. Sedangkan Allah dah bagi saya banyak sangat nikmat. Sehinggalah pada satu ketika, apabila Allah bagi ujian yang besar kepada saya rasa sesuatu besar lah masa itu. Allah tarik nikmat tidur saya. Saya tak boleh tidur dalam keadaan tak tahu apa sebabnya. Saya pergi hospital pun saya tak boleh, doktor tak dapat bagi jawapan. Saya pergi berkali-kali. Doktor cek macam-macam.
Dalam, luar semua, darah semua, jantung betul-betul sampai pakai yang heart monitor tu, yang 2 hari tak boleh tanggal tu. Lekat kat sini. Mandi tak boleh, mandi tak payah tanggal, tidur pun tak payah tanggal. 2 hari, 48 jam. Bawa keluar, bagi balik dekat doktor. Dia nak baca, dia nak buat reading. Punya nak cari apa masalah ni, tidur tak boleh tapi rasa macam tak selesa, berdebar, hati tu tak tenang, minda berserabut. Tapi tak ada juga jawapan. Doktor kata tak ada masalah apa-apa, jawapannya tak ada. Last kali, sampai 5-6 kali pergi doktor, doktor kata, boleh kita rujuk encik ni ke psikiatris, pakar kesihatan mental. Masya Allah, saya masa tu terduduk, ya Allah, apa dah jadi dekat aku. Ini baru ni, dalam tahun 2020 ni, kan? Masa PKP tu, tapi tak semua orang tahu lah. Memang orang tak tahu pun. Yang terdekat saja tahu. Yang lain semua sibuk hal sendiri sebab masing-masing terkurung juga dalam rumah masa tu. Semua pun tertekan kan. Tapi tak ada jawapan untuk masalah saya itu. Saya tak boleh tidur siang malam bagi petang. Dan perkara keberlanjutan dari sehari ke sehari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya 5 bulan total habis badan saya tusut daripada berat saya 75 tuan-tuan. Jadi 61. Tusut, kecut. Boleh nampak perubahan. Mata pun dah macam nak terbeliak dah kan. Hari-hari duduk atas katil menangis. Hari-hari duduk atas katil menangis. Duduk atas katil menangis. Orang PKP tu tak boleh keluar rumah. Tapi saya tambah lagi. Duduk atas katil tak boleh nak pergi mana. Badan lemah. Tapi sekarang Allah SWT bagi balik. Daripada 75, 61, sekarang 85. Tambah pula. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya masa tu tak tahu nak buat apa, tak ada jawapan. Akhirnya saya menangis. Memang sampailah tahap yang orang panggil kemurungan. Depression tu. Saya berada dalam penjara tapi tak ada tirai besi. Saya terpenjara, tak boleh buat apa. Tapi masa itulah Allah SWT bagi saya satu time untuk saya muhasabah. Saya pun maknanya saya memang dalam penjara tu. Muhasabah diri saya, muhasabah balik kesilapan, dosa-dosa saya terimbas banyak sangat. Rupa-rupanya, Allah, aku dah buat banyak dosa. Dulu aku tak rasa dia macam dosa. Dulu aku rasa macam dekat atas pentas tu seronok, kan? Sebenarnya bukan atas pentas tu, saya tak salahkan yang tu. Tapi banyak lagi lah. Kehidupan saya sendiri, saya yang lalai, saya yang jauh daripada Allah SWT, saya yang banyak tinggal solat, saya yang banyak melewat-lewatkan solat, banyak. Pergaulan antara lelaki perempuan dalam hiburan ni biasa. Tak ada masalah. Dia tak ada sempadan. Salam tu biasa. Tapi saya bagi contoh setakat itulah untuk tuan-tuan renungkan. Ya, macam mana kehidupan satu ketika dahulu. Jadi pada masa Allah mengurung saya dalam keadaan saya tak boleh tidur tu, masa itulah datang yang kesedaran yang sangat-sangat mendalam. Masa itulah ya, saya mula buka Quran. Ya, yang dah lama, mungkin dulu sekali-sekala je saya buka. Kali ni betul-betul saya tengok, Masya Allah. Ya. Ayat-ayat ni bercerita tentang ini semua macam. Semua kena dekat aku. Kalau kita tengok surah Al-Takatsur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua, kita semua ni lah akan dilalaikan dengan segala perhiasan di atas dunia ini. Sebab apa? Kita nak berlumba-lumba, nak kumpulkan harta-harta. Sampai bila? Hatta zurtumul, sampai kita masuk kubur, baru kita tersedar. Yang apa kita buat atas dunia ni hanyalah berlumba-lumba untuk mengumpulkan harta semata-mata. Masya Allah. Saya buka Quran, saya buka ayat tu semua, Masya Allah. Semuanya kena dekat saya dan saya mula menanamkan azam. Aku kena buat satu perubahan yang sangat besar dalam hidup aku. Saya mula beranjak, tapi saya tak tahu jalan keluar dia macam mana. Saya minta kepada Allah SWT. Tiap-tiap hari saya menangis, saya mula memaksa diri saya untuk bertahajud, solat tepat waktu. Dan saya minta dekat Allah jalan keluar. Berkali-kali saya tak tahu jalan keluar macam mana dah. Sampai satu tahap tu memang dah nak rasa macam aku dah nak habis dah, aku tak mau hidup dah atas dunia ni. Dan sampai tahap yang macam tu.
Tapi Allah dengan maha pengasihnya dan penyayangnya, dia tarik kita, mesti ada maksud. Dia bagi saya duduk dalam keadaan muhasabah tu, merayu-rayu dekat dia. Dan dia maha mendengar. Saya minta jalan keluar, akhirnya dia bagi saya keluar 3 hari dengan jemaah tabligh. Betul-betul keluar tu. Duduk dalam suasana agama 3 hari. Ketika itu Ustaz Syed Putra menjadi saksi bagaimana saya. Ustaz Syed Putra dah, bang, abang kurui ya bang. Dia soalan pertama tengok, abang kurui ya. Itulah saya pun ujian Ustaz. Kan? Saya tak tahu lagi apa yang akan berlaku 3 hari tu. Kan? Tapi duduk dalam suasana tu, rupa-rupanya itulah dia suasana 3 hari yang sangat-sangat nikmat. Yang sangat-sangat saya rasa macam, inilah dia keadaan yang sepatutnya aku jalankan kehidupan aku hari-hari. Bukan 3 hari ini saja. Rupa-rupanya 3 hari ini untuk kita train. Bawa amalan kita, apa yang amal ibadah kita, zikir, baca Quran, tahajud, dengarkan tazkirah bayan, untuk kita bawa dalam hari-hari dalam kehidupan kita. Dan selepas itu Allah SWT memberikan saya satu rasa yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa yang saya macam-macam, okey, inilah dia maksud kehidupan aku. Dan dengan kuasa Allah SWT, semasa saya keluar tu juga masalah tidur saya makin lama makin selesai, makin lama makin selesai. Bermaknanya apa? Ramai orang yang mengalami masalah kesihatan mental, khususnya kemurungan, kan? Kita ni sebenarnya satu je jawapan. Sebab kita jauh daripada Allah SWT. Kalau kita isikan hati kita, jiwa kita dengan iman dengan Allah SWT, insya-Allah ya, Allah pasti akan selesaikan segala masalah kita. Dan sejak daripada itu saya berazam, ini betul-betul ni, sebab bila jumpa dengan tuan-tuan baru boleh cerita. Tapi kalau jumpa orang luar, dia kata halah ini popiah ni bila berubah sekejap jadi. Dan tak apalah, biarlah kat dia kan. Saya tak boleh cakap apalah. Kan? Dulu kita tengok, saya tengok artis perubahan ni, Ayahanda DR Sam, tengok kat belakang tu, masya-Allah, ikon kita, subhanallah. Dengan hasil kerja dakwah beliau lah kami ni kan, masya-Allah. Jasa beliau sangat-sangat hebatlah. Dan saya rasa inilah dia maksud kehidupan yang saya baru nak faham ketika itu. Yang kita ni sebenarnya bukan duduk atas dunia ni nak kumpulkan harta, nak kejar pangkat, nak kejar keduniaan semata-mata. Saya buat perubahan total masa tu. Saya berhenti setakat dulu, insya-Allah. Panjang lagi, kalau ada masa saya sambung, insya-Allah ya. Ustaz saya Putra boleh ambil dulu. Masya-Allah. Surah Taha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala beritahu tentang daripada mana masalah. Allah firman dalam surah Taha, "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa, kata Allah, yang berpaling daripada peringatan aku, maka aku jadikan kehidupan dunia dia susah. Yang menjadikan kehidupan kita susah bukan masalah, bukan bala bencana, bukan orang, bukan duit, bukan apa saja keadaan rumah tangga, tak. Allah sendiri sebut yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan hidup dan mati, yang menciptakan jin, malaikat dan manusia. Allah kata, siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka kami akan jadikan kehidupan dunia dia susah. Tuan-tuan, kalau ayat ni berhenti kat sini, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dunia ni sifat dia sementara. Jadi kalau setakat hidup dunia susah, alhamdulillah, habis mati khalas. Tapi masalahnya ayat ni ada sambungan dia. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kami akan himpunkan dia, yakni mereka ni, dalam keadaan a'ma, dekat akhirat nanti buta. Dan Allah datangkan conversation, perbualan antara Allah dengan mereka. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa jadikan kami hari ni buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu masa hidup atas dunia, kami celik kan? Kami nampak kan? Kami boleh tengok kan? Allah Ta'ala balas balik.
Orang hak tanya, golongan yang tanya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah hal keadaannya wahai manusia. Dulu masa peringatan kami datang pada kamu, kamu lupakan peringatan itu. Kadzalikal yawma tunsa. Maka hari ini kamu pula kami lupakan. Allah. Kan? Kita tak boleh salahkan siapa-siapa lah hidup ni. Bila kita orang ni, orang tu, yang masalah bukan orang, masalah saya. Sebab tu pembaikian umat ni bermula dengan pembaikian diri kita. Bila Abang Faizal cerita Abang Faizal keluar 3 hari, kita keluar 3 hari bukan nak betulkan orang. Siapa yang niat keluar jalan Allah untuk betulkan orang, insya-Allah Allah akan betulkan orang, tapi dia Allah tinggal tak betul. Kita masak guna tuan-tuan masak gulai kawah belakang. Tak lagi rasa gulai kawah ada ha. Lepas tu nak masak tu kita buh apa? Kita buh pelaga, kita buh kayu manis, kita buh apa nama tu? Tak kenal. Benda-benda tu lah nak bagi wangi. Kita bunga lawang nak bagi wangi. Lepas tu kita buh semua kari, selesai masuk santan, daging. Akhirnya benda tu siap. Orang makan daging, orang hirup kari, orang makan kentang. Tuan-tuan pernah tengok ada orang duk gigit bunga lawang? Oh, kata sedap bunga lawang. Duk kacau cari bunga lawang. Oh, sedap bunga lawang. Tak ada orang. Semua tu akan dimakan kecuali bunga lawang, kayu manis. Ni semua sebagai penyedap rasa. Hak ni kata ulama, benda yang kita kena risau dalam kehidupan dunia. Takut-takut Allah jadikan kita penyedap lah. Lah, penghujung dia Allah buang. Sebab apa? Niat tak betul. Niat nak betulkan orang. Bila niat nak betulkan orang, yang paling kita takut orang betul, kita tak betul-betul. Sebab tu kehidupan ni berkenaan dengan macam mana kita nak makin dekat dengan Allah, dan kita kena faham, saya bukan siapa-siapa melainkan saya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Abang Ismail Halil, saya jumpa dia dekat first time live. Suara lama dah dengar. First time live, dia tak cam. Abang Ismail dia jumpa ramai orang. Masa tu Abang Acit Eka Matra, gitaris ke drama Kemenang Eka Matra, dia panggil saya untuk program dekat warung Bapakku FM. So kita pergi lah. Masa tu jumpa Abang Halil. Dia tak pakai kepiah. Dia pakai kain scarf ikat. Oh, macam apa? Rock. Tu kiri maksud dia pakai kain scarf ikat belakang. Saya pernah tuan-tuan nak pakai kain scarf ikat belakang tu masa kat India. Nak pergi ziarah kubur. Lepas suruh pakai, kami lari. Kita pakai serban nak masuk ni. Dia bagi scarf suruh ikat. Dia kata, sudah apa nak ikat scarf pula ni? Lari. Tuan-tuan, masa tu Abang Ismail Halil dia apa nama DJ. Dan DJ ni kita tahu menghiburkan. Dia putar lagu. Maka setiap lagu-lagu dulu, lagu-lagu banyak walaupun kita dengar rock. Kita jumpa dengan Abang Yanzen, kita jumpa dengan apa nama Datuk Nash. Lagu-lagu rock sebenarnya di sebalik rock ada cerita berkenaan dengan rohani. Lagu Salim, Suci Dalam Debu, bercerita tentang bagaimana satu orang tu membersihkan, menjadi hamba Allah. Ayahanda di RSM, lagu Saya Anak Malaysia, membentuk jiwa patriotik. Dan jiwa patriotik ni tuan-tuan sunnah Nabi. Nabi mengajar para sahabat mencintai tanah air. Sebab tu mencintai tanah air ni ialah salah satu daripada bidang bahagian cabang agama. Jangan kata apa letak bendera dekat bonet kereta. La ilaha illallah, mencintai tanah air ini sebahagian daripada cabang agama yang diajar oleh Nabi. Nabi sendiri bila mimpi tunaikan umrah nak balik ke kota Mekah, Nabi semangat. Sahabat yang berhijrah bersama Nabi, orang muhajirin semangat. Bila mereka masuk Mekah, Fathul Mekah, maka genggam tanah Mekah, maka cium dengan tangisan. Sebab apa? Sebab keadaan, kecintaan, kerinduan kepada tanah air. Benda ni diajar dalam agama. Bila ayahanda di RSM dulu nyanyi lagu Saya Anak Malaysia, sampai hari ni lagu tu diputar-putar tuan-tuan. Cuma budak-budak muda pula nyanyi. Dan mereka tak tahu siapa dia penyanyi asal.
dan temuannya penyanyi asal ialah satu orang dai yang telah ajak hari ni ramai penyanyi-penyanyi dah jadi balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu lagu macam tu, sekarang lagu dia lain sikit lah. Sekarang punya lagu malam masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Tuan-tuan pernah dengar lagu tu? Dah jadi famous. Orang kat kedai makan nyanyi. Tuan-tuan, ini zaman sekarang. Lagu dia tak tahu celah mana. Dia nak ajak pergi mana ni? Tuan-tuan, jadi Abang Isma dalam keadaan bidang macam mana pendijean. Dia bahasa tak kerti. Dulu cikgu bahasa Melayu saya Cina, tuan-tuan. Cikgu bahasa Melayu saya Cina tu. Nama dia Cikgu Wong. Dia kata Malaysia boleh tu salah. Dia kata, cikgu kalau Malaysia boleh salah, betul apa? Malaysia dapat. Oi, pening. Oh, pening bahasa Melayu. Tuan-tuan, tu dulu tu. Dia Abang Isma macam mana keadaan. Kita dengar pengalaman-pengalaman Abang Isma dalam keadaan yang baru. Dan Allah Ta'ala hantar Abang Isma untuk masuk dalam. Dan memang macam Abang Faizal cerita tadi, seboleh-bolehnya kita nak mengelak. Tak ada sabar suka. Walaupun Nabi berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara orang beriman dan syurga orang kafir. Tapi hak penjara betul itu jam tu. Dengar kena masuk pun jam dah. Tapi Allah bagi Abang Isma duduk dalam keadaan ujian yang dihadirkan. Macam mana Abang Isma nampak pandang benda ni? Apakah ni satu ujian daripada Allah ataupun satu fitnah yang mana orang tak puas hati ke macam mana? Macam mana Abang Isma tengok keadaan yang datang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, tuan-tuan yang saya hormati, bang, kejut dia bang. Tapi dia tak dapat dia tu yang ke depan tu. Hai. Ini secara live, tidak secara ulangan. Takut nanti tak dapat nanti bro. Kan? So alhamdulillah, saya first time ni, kakak-kakak di belakang sana, ibu-ibu yang saya hormati, abang-abang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Baru saya faham hari ini kenapa saya datang kemari. Saya datang kemari bukan untuk menjadi contoh yang baik. Saya datang kemari untuk menjadi contoh kesepadanan. Kadang-kadang orang datang ni untuk menjadi contoh tauladan yang baik. Orang selalu cakap, yang baik jadikan tauladan, yang buruk jadikan sepadan. Tapi orang semua mencari ketauladanan untuk dijadikan contoh. Orang tak mencari sepadan untuk dijadikan contoh. Dan apabila terdesak, barulah mereka mencari sepadan. Mencari batu sempadan. Kat mana border? Oh, kat sini punya border. Belum tu orang tak tahu nak cari border kat mana. So, alhamdulillah barulah saya faham hari ini permainan Ustaz Syed Putra untuk menjadikan saya contoh. Kan? Untuk saya berada dekat surau ni bercakap, Masya Allah, saya sangat tidak layak. Tapi untuk menjadi satu contoh sepadan yang buruk, insya-Allah saya boleh bercakap. Dan insya-Allah saya bercakap dalam keadaan yang jujur. Sebab apa benda yang jujur ni adalah cikgu yang baik. Saya cuma ingin berkongsi apa yang saya rasa kepada tuan-tuan dan perempuan. Tak mengajar tauliah apatah lagi. Tapi nak bercakap tentang agama ni saya jauh sekali. Nak bercakap tentang sirah Nabi Muhammad, kat penjara saya dah baca 3 kali. Tapi itu pun tak ingat-ingat juga. Tapi kalau nak bercakap tentang contoh yang sepadan tu, insya-Allah saya boleh kongsi sama-sama dalam keadaan yang rendah diri. Saya tak tahu nak bermula kat mana. Tapi saya mulakan daripada saya rasa saya perlu bercerita di mana permulaan dia. Saya rasa hidup ni kita rasa kita dah bagus. Kita rasa kita sebagai seorang DJ radio, kita rasa mungkin pendengar kita ramai, kita rasa view kita tinggi, kita rasa kita hebat. Saya pun tak rasa benda tu semua. Tapi kita tak perasan. Kita tak perasan. Nak dijadikan cerita, saya
Saya selalu caring dengan pendengar-pendengar saya, caring dengan sahabat-sahabat saya, hingga ada benda yang terhilaf, yang mungkin terperangkap dan sebagainya. Lalu saya ditangkap. Saya tak tahu dalam rumah saya tu dah diletakkan sekian banyak. Dipendekkan cerita, saya dibawa ke balai. 14 hari saya duduk kat balai. Kemudian saya dituduh di mahkamah atas kesalahan 39B yang selama ini kita tak pernah tahu, tak pernah fikir, tak pernah ambil tahu hal mahkamah, tak pernah ambil tahu hal benda-benda macam inilah. So dibawa pertuduhan hingga hukuman dia gantung sampai mati. Kali pertama saya melangkah kaki ke penjara, saya macam tak percaya aku masuk penjara. Sebab saya selalu bercerita tentang kebaikan, kisah benar pasal tirai besi, kisah benar pasal orang masuk penjara, kisah benar pasal bapa kena hukum gantung sampai mati, anak dia bercerita. Itu saya biasa menjadi moderator ataupun DJ. Dan bila saya mengalami sendiri, saya kena masuk ke penjara, saya kena melangkah kaki ke penjara, saya memang saya tak percaya. Tapi itu benda yang real, benda yang saya hadapi. So bila masuk kat penjara, saya rasa macam nak bunuh diri pun ada. Tapi saya tak tahu macam mana saya nak mati bunuh diri, sebab saya tak tahu. Saya rasa macam nak langgar besi pun ada. Macam-macam lah saya kat dalam. Kemudian ada seorang kawan baik saya, Ustaz Nazri, skot saya dalam askar. So dia bagi tahu, dia kata, Isma, dia kata, pegang Al-Quran, peluk Al-Quran. Kebetulan kat penjara tu Al-Quran senang dapat. Senang saya ambil Al-Quran, saya baca surah-surah lazim yang mana saya boleh baca. Kita ni pun bukan bagus sangat. Kemudian saya rasa saya dengar cerita orang sana khatam, orang sini khatam. Saya pun bacalah surah Al-Baqarah. Nak habiskan surah Al-Baqarah tu kan panjang kan. Dan bila habis saja surah Al-Baqarah, saya jadi macam dah senang dah easy dah. Saya baca surah-surah lain, surah An-Nur, di situ baru dalam surah An-Nur berceritakan bagaimana Allah menjadikan binatang-binatang daripada air. Sebab saya baca surah tu dan saya baca maksud dia. Kadang-kadang orang nak khatam dia baca laju je kan, dia tak baca maksud dia. Saya lambat pasal saya baca, kemudian saya baca maksud dia. Saya baca maksud dia. Itu yang saya lambat sikit. Tapi saya puas hati sebab saya rasa sejuk. Saya rasa saya tak pernah buat benda ni dekat luar. Kita pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu kan binatang Allah jadikan daripada apa, betul? Tak tahu kan? Dalam surah An-Nur ada cerita binatang Allah jadikan daripada air. Saya rasa seronok, benda baru. Selama ni orang tak pernah bagi tahu saya. Sedangkan betul ada dalam surah An-Nur dalam Al-Quran. Jadi makin lama saya makin seronok. Saya baca 2 muka surat, saya baca maksud dia. Saya baca 2 muka surat, saya baca maksud dia. Dan Allah berulang-ulang kali cerita pasal sabar. Allah berulang kali cerita pasal kalau kau sabar, Allah sayang. Kalau kau sabar, Allah bagi nikmat yang lebih. Kalau kau sabar, sabar. Jadi saya rasa, kerana ini kot, kerana nak belajar perkataan sabar kot, Allah letakkan aku dalam penjara selama lebih kurang 2 tahun untuk aku belajar benda ni, untuk aku rasa kena sabar. Allah tarik nikmat. Itulah yang berlaku sepanjang lebih kurang 2 tahun kat dalam sana. Di samping proses-proses yang macam-macam lagi lah yang saya hadapi. Tapi saya nak fokus bab tu lah ya. Saya tak pandai nak cerita benda-benda lain lah. Daripada situlah saya, kemudian kali pertama saya khatam, kali kedua saya khatam, kali ketiga saya khatam. Pula masa decision dan submission tu, lawyer saya, kalau tengok lawyer yang tak rekod kan, lawyer tu kan dia janji macam-macam lah, bulan bintang lah, biasalah lawyer kan, janji bulan bintang, bebas, kau memang bebas. Saya pun berharap lah, bini saya pun masak lah, masak berperiuk-periuk, makan, nak kawan datang nak makan, nak bebas. Saya tak bebas masa first submission and decision. Lepas tu bini saya kecewa, saya pun kecewa. Kemudian kita mengharap pada makhluk. Dalam Al-Quran pun cerita jangan mengharap pada makhluk, mengharap pada Allah saja. Dan kemudian di persitulah, so antara bila first dibebaskan atau bela diri. So saya kena bela diri. Submission decision kedua dia akan kata dibebaskan atau hukum gantung. So, antara dua.
So saya khatam dalam masa 3 bulan, saya khatam satu lagi Al-Quran. Saya terus baca Al-Quran. Saya dapati Allah cerita pasal redha. Kalau kita redha, so saya pun selalulah. Saya setiap malam saya sembahyang dengan kawan-kawan semua. Sebab dalam penjara ni kita tak ada apa yang kita nak buat. Tak ada apa yang kita nak buat. Jaga waktu solat. Lepas waktu solat makan, jaga waktu solat. Apa nak kita nak buat? Kan? Itulah bezanya kebebasan dengan dikurung. Kebebasan dengan keluar 3 hari contohnya kan. 3 hari dalam masjid saja. Jadi saya tak ada buat apa-apa. Di situ saya selalu berdoa. Saya kata, ya Allah, limpahkanlah sifat sabarmu kepadaku, kepada kami. Limpahkanlah sifat sabar. Bukan minta sikit-sikit sifat sabar tak. Limpahkanlah ya Allah, limpahkanlah. Limpahkanlah, banyakkanlah saya sabar, banyakkanlah saya redha. Kan? Redha. Akhirnya baru saya dapat rasa supaya diri ni redha. Sehingga saya cakap dengan rumah saya datang melawat, ziarah, rumah saya datang ziarah, setiap minggu datang ziarah, 2 minggu sekali datang ziarah. Saya kata dengan rumah saya, ibu, kalaulah ayah kena hukum gantung, ayah redha. Saya redha. Nangis dia berguling-guling. Tak ke macam tu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena redha. Kalau Allah tak nak saya masuk dengan berbagai cara, saya tetap tidak masuk ke dalam. Dan saya tahu saya tidak buat kerja tu. Tapi Allah dah masukkan saya ke dalam. Apa yang saya perlu buat adalah redha. Dulu tak tahu redha macam mana. Setelah saya baca Al-Quran 3 kali, barulah saya redha. Kalau Allah nak saya keluar. Tapi kalau Allah nak saya ke tali gantung, apa yang saya perlu buat adalah redha. Redha, kita kena redha. Tapi saya still mohon pada Allah supaya bebaskan saya. Apabila saya bebas, saya nak buat itu, nak buat ini. Dan banyak perkara yang saya nak buat. Dan peluang yang kedua ni yang Allah berikan, saya nak buat kebaikan. Dan macam-macam lagi lah yang kita fikirkan. Panjang lagi ceritanya tuan-tuan dan puan. Sebab cerita 2 tahun ni tak habis cerita setengah jam. Tapi saya ambil sikit-sikit sajalah. Kan? Supaya kita beringat, kita dapat kongsi sama-sama lah. Apabila sebelum ini tuan-tuan dan puan, bersaksi ayahanda Dr. Sam, sila pandang ayahanda yang berjanggut oren tu, handsome orangnya. Allahu Akbar. Masa saya sebelum ni, masa saya sibuk kan, saya jemput Dr. Sam datang tahlil, dia datang. Open house konti, dia datang. Apa benda yang acara yang saya buat, saya jemput dia mesti datang. Sambil dia datang dengan saya, Isma, jom pergi masjid sini. Saya sibuk lah. Ayah, saya sibuk lah abang. Saya sibuk lah. Jawapannya sibuk je. Tapi orang tua ni, yang saya hormati ni, tak pernah bosan dan akan ajak lagi datang. Semua kita sampai dia ke Pulau Tioman, saya kat Pulau Tioman pun dia ada pun, dia still ajak saya. Saya kata saya sibuk lah. Sekali saya pergi mahkamah, dia hadir kat mahkamah dengan tangan saya bergari. Dia hadir lah. Yang itu saya tak jemput. Saya tak jemput dia hadir. Saya jemput dia hadir. Saya tak jemput pun dia hadir. Dia jemput saya. Saya tak pernah hadir. Saya malu dengan Allah. Saya sangat malu. Bukan dengan dia saja, dengan Allah saya sangat malu. Dia ajak saya pergi masjid, pergi surau. Saya sibuk lah. Saya ada hal lah. Itulah, inilah. Memang betul pun. Tapi sebab kita melebihkan benda dunia, kan contohnya. Saya pun tak tahu dia nak bawa saya pergi masjid buat apa, saya pun tak tahu. Setakat saya tak tahu. Benda yang saya tak tahu. Saya tak tahu tablik tu apa, saya tak tahu. Jadi apabila saya pergi ke mahkamah, dia hadir. Kecoh polis-polis kat belakang. Dr. Sam datang. Janggut oren datang. Siapa tu? Kan? Hakim pun terkejut tengok dia kan. Wow, siapa ni? Wali ke apa ni? Malaikat ke apa ni? Dia apa kat belakang ni rambut janggut oren. Allahu Akbar. Dia datang, saya dah tahu dah dia akan datang. Dia peluk saya, cium saya. Sepanjang saya kat gari dekat kandang saksi tu, saya malunya ya Allah, malunya ya Allah, malunya ya Allah. So saya kata, ya Allah, kalau bebaskan aku akan cari orang tua ni. Aku akan tengok kenapa dia ajak aku ke masjid. Lepas tu, alhamdulillah, saya dibebaskan dan dilepaskan. Kadang dia dibebaskan, tak dilepaskan. Macam
orang besar-besar ni kan. Alhamdulillah saya dibebaskan dan dilepaskan. Masa kat dalam penjara, saya selalu azan. Selalu saya azan. Kita jadi orang kerja ni azan. Saya selalu azan. Saya seronok azan. Saya sedekahkan semua pahala-pahala azan saya kepada ayah saya. Dengan itu, saya tidak mimpi lagi ayah saya datang. Saya dalam keadaan kusut masai. Saya mimpi ayah saya janji untuk jaga ibu saya. Jadi bila saya keluar, saya janji saya akan azan dekat surau saya. Surau saya tak jauh daripada rumah saya, tapi saya tak pernah azan. Alhamdulillah saya boleh azan. Saya gunakan penuh tenaga saya untuk azan setiap kali dekat penjara. Bila kita azan, lepas tu kita akan dengar air menitik, air keluar. Oh lambat. Dia azan, dia orang ambil wuduk. Seronok, tanda untuk orang ambil wuduk. Seronok, saya rasa seronok. Jadi apabila saya keluar, saya cari ibu saya dulu. Ibu saya dah 2 tahun tak pernah cium badan saya. 2 tahun ni pada start COVID kita terraya pun tak sempurna. Alhamdulillah saya jumpa ibu saya cakap dengan ibu saya dan dah lepas kali dulu dengan ibu saya cakap, "Mak, saya nak cari Dr. Sam. Saya nak cari dia. Saya rasa rindu sangat dan bersalah dengan dia. Saya tak peduli dia dengar ke tak dengar ke, ini kisah saya, kisah benar saya. Dia dekat sini dia nak dengar ke, hantar dia lah kan. Ini cerita sebenar saya." So lepas tu saya pun cari dia kat mana, dekat Tanjung Minyak lah saya tak nak pergi. Dekat mana? Felda Soeharto. Cari. Mana Dr. Sam? Felda Soeharto. Kalau 40 hari. Cantik lah 40 hari lah. Saya dapat 1 malam duduk dengan dia, jadilah. Ingat hati. Jumpa dengan dia, salam-salam, cium tangan, baliklah. Dapat janji dapat jumpa dengan dia. Pergilah Felda Soeharto. Sampai Felda Soeharto, Dr. Sam keluar 40 hari. 40 hari. Kita dapat 1 malam pun jadilah. Saya pun duduklah dengan dia. Dia pun jumpa dengan dia. Makan dengan dia. Saya kata saya nak balik. Berapa hari duduk sini? 1 malam je lah. Tapi saya seronok duduk surau tu. Surau tu seronok lah. Surau tu pun kadang-kadang Kak Felda ni dia orang tua-tua dah tak ada kat Felda tu. Jadi surau tu tak ada yang jemaah kurang. Semua surau tu tidak diimarahkan lah. Bukan pasal orangnya malas nak imarahkan. Memang tak ada orang. Rumah Felda yang ni anak dah keluar apa semua. So saya pergilah ke surau tu. Duduk dengan Dr. Sam. Ada doktor lagi, profesor lagi ke apa ke. Macam-macam janggut oren semua ni. Tapi jauh dahsyat-dahsyat pun ni. Saya tak tahu kan. Baru saya tahu, oh ini datuk. Oh yang ni doktor. Kan? Saya duduklah dengan dia orang selama 1 hari, 2 hari. Oh adalah dia punya apa dia panggil tu, tertib-tertib dia kan. 4 perkara yang kena buat, 4 perkara yang jangan buat, 4 perkara yang kurangkan buat. Yang saya ingat kurangkan buat lah. Kurangkan keluar daripada masjid. Oh macam tu. Ada tertib-tertib dia yang saya tak tahu. Saya pun study lah. Jadi bila maknanya kita macam terkurung lah. Boleh lah ngeteh juga kan. Biasalah orang tabligh kan. Jadi bila saya duduk dengan dia, kurangkan keluar. Maknanya kita duduk dalam surau tu macam terpenjara jugalah kan. 3 hari terpenjara. Apa barang 3 hari terpenjara? Kita 2 tahun terpenjara selamba je. 3 hari terpenjara. Terpenjara 3 hari. Makan sedap ya Allah dalam dulang. Makan apa tukang masak ni masak. Saya tak ikhlas dia masak kan. Tempe. Makan sedap ya Allah, sedap je. Jawapan orang berjanggut oren. Allah bagi sedap. Oh iyalah. Kita lepas tu makan lagi, tengok ikan goreng, ikan makan kat dulang, makan. Sedap ke ni? Makan. Sedap je. Habis saya tambah. Kenapa sedap? Allah bagi sedap. Aku macam tak percayalah kan benda tu semua. Tapi saya lalui 3 hari dengan hati yang tenang dan Allah berlapang dada. Ya Allah, barulah saya tahu bayan tu apa. Barulah saya tahu gas tu apa. Barulah saya tahu orang tabligh buat apa. Barulah saya tahu selama ini dia datang jumpa dengan saya. Bertahun-tahun ajak saya pergi ke surau, pergi ke masjid. Yang saya tak pergi rupanya untuk buat benda ni. Masya Allah. Kalaulah awal saya buat benda ini, confirm saya tak masuk ke penjara. Betul tuan. Kan? Mungkinlah Allah punya matematik kan. Tapi apa yang telah saya lalui menjadikan saya jatuh cinta kepada beliau. Walaupun jantan dengan jantan, tapi saya jatuh cinta dengan beliau. Saya sayang beliau.
Makan pun suap-suap. Saya ambil gambar makan suap-suap pun. Ngapain ngada-ngada lalu makan suap-suap. Rupanya bukan. Kerana apa tau? Kerana apa Ustaz? Kerana hati, kerana sopan dengan kawan, kerana sahabat. Adab-adab Allah. Adab-adab dengan sahabat. Jaga hati sahabat. Take care dengan sahabat. Saya datang, saya tak buat apa-apa pun kat surau tu. Kemudian dia kata, Isma bawa bedding. Bedding tu apa? Bedding tempat tidur. Kan ada kapet. Tak boleh. Kita orang tabligh tidur dekat surau orang, kapet orang tak boleh. Kena ada lapik, kena ada bedding. Ya ke? Saya tak bawa. Orang tua janggut oren lah yang bentangkan bedding untuk saya. Nampak tak? Adab-adab dia tu. Saya jadi macam alahai. Aku ni memang Allahu Akbar. Kedilnya saya, bodohnya saya. Kan? Selama ni kita tak menjaga adab-adab itu kepada kawan-kawan dan banyaklah yang saya belajar tuan-tuan dan puan. Dan Alhamdulillah saya rasa seronok. Saya pergi ke Kuantan bersama dengan dia. Untuk keluar 40 hari itu, saya tak tahu bila lagi lah. Tapi keluar 3 hari itu insyaAllah lah. Si Faizal pun dengan Mawi dan juga DJ lain pun sedang keluar 3 hari. So itu adalah satu proses untuk menyejukkan hati, memperbaiki hati, merawat hati. Kalau ikut-ikut, saya tahu siapa yang buat kes saya tahu radio saya, duit saya kena kebas, itu ini. Banyak perkara yang melibatkan kepenjaraan saya ini. Saya sakit hati dengan orang, nak balas dendam dengan orang. So, lillahi ta'ala. Saya selalu cerita dengan siapa-siapa juga, saya kata, orang nak buat saya macam-macam, buatlah. Demi Allah, saya maafkan. Sebab pemaaf ni sifat Nabi. Dalam buku sirah pun kita ada baca. Dekat dalam penjara, tuan-tuan dan puan, tak ada benda lain yang buat. Membaca handphone, tak ada. Jadi Alhamdulillah, banyak membaca buku sirah Nabi Muhammad pun 3 kali saya ulang. Yang Martin Ling tulis, belum yang lain-lain lagi tulis. Saya daripada baca Al-Quran yang berterusan. Kalau kita kat luar ni, kalau nak baca Yasin, tunggu majlis Yasin, baru kita baca Yasin. Kat sana tak ada, lepas asar baca Yasin. Sampai Alhamdulillah lebih lancar lagi. InsyaAllah. Dan bila sudah keluar ni, saya berjanji saya tak akan menyakiti hati siapa-siapa. Saya berjanji saya memaafkan orang yang buat saya. Bukan masanya untuk menyakiti hati atau menyakiti hati siapa-siapa. Masanya untuk kita merawat hati dengan inilah dia, ikut ke jalan Allah ni. InsyaAllah lah tuan-tuan dan puan, saya tak ada apa banyak yang boleh kita kongsikan sama-sama. Kita kembali kepada moderator kita, mungkin dia nak ulas apa yang saya cakap. InsyaAllah, silakan Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Abang Isma. Islam tak datang untuk ajar buat baik kepada orang yang buat baik. Sebab buat baik kepada orang yang buat baik kat kita, anjing pun faham. Minta maaf, anjing pun faham. Anjing ni kita lalu dia menyalak, dia duk bunyi kat kita. InsyaAllah tuan-tuan letak KFC snack plate kat dia, settle. Anjing tu tengok, dia ni lalu bawa snack plate. Dan tuan-tuan bawa lagi, esok snack plate lagi. Dia tengok kita je, lepas tu tak menyalak dah. Dia godek-godek ekor. Anjing pun faham. Balas kebaikan terhadap kebaikan. Dan Islam pun tak ajar membalas keburukan dengan keburukan. Membalas keburukan dengan keburukan ni dipanggil dendam. Tapi Islam ajar, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan yang orang buat pada kamu dengan cara yang paling baik. Dan kamu akan tengok, orang yang memusuhi kamu, yang benci dengan kamu akan jadi kawan yang paling rapat dengan kamu. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada Abang Isma di atas perkongsian. Pengalaman mahal yang kita sendiri memang insya-Allah lah minta kepada Allah untuk tak kena macam tu. Tapi bila Allah pilih satu orang untuk Allah bagi kebaikan macam tu, Sayyidatuna Maryam alaihissalam dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-42, apa Allah Ta'ala cerita? Allah cerita malaikat Jibril datang pada Sayyidatuna Maryam. Apa kata Jibril alaihissalam pada Maryam? وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
wahai Maryam, kata Jibril, Allah nak angkat kamu. Allah nak bersihkan kamu. Dan Allah nak angkat kamu melebihi seluruh wanita sekalian alam. Tuan-tuan, kalau dapat surat daripada majikan naik pangkat, seronok ke sedih? Nak naik pangkat ni seronok. Hak yang sedih, naik pangkat gaji tak naik. Hak tu sedih. Naik pangkat, gaji tak naik. Oh jam, kerja makin banyak, tapi duit tak banyak. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sampaikan melalui Jibril yang Allah nak angkat darjat Sayyidatuna Maryam. Allah nak bersihkan Sayyidatuna Maryam. Dan Allah nak angkat dia melebihi seluruh wanita sekalian alam. Dan masa tu Allah Ta'ala pesan 3 perkara ni, ketika mana proses peningkatan darjat dilakukan, jangan tinggal 3 benda ni. Apa dia? Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Mula-mula sekali, uqnuti li rabbiki, taat pada Tuhan kamu. Ujian datang, taat pada Allah dalam apa keadaan sekalipun. Yang kedua, fasjudi warka'i, sujud dan rukuk. Buat apa ni? Salat. Salat. Kadang-kadang tanpa ujian salat kita ringan. Tanpa ujian salat kita kosong, tak ada perasaan. Tapi dengan ujian salat kita dengan tangisan. Dengan ujian salat kita ada kemanisan. Masa tu baru kita angkat takbir Allahu Akbar. Masa angkat Allahu Akbar dah bergenang. Belum baca Fatihah lagi, baru baca Allahu Akbar kabira. Wahai Allah, Tuhan yang maha besar, Engkau semua wahai Allah. Walhamdulillahi kathira. Pujian semua pada Engkau wahai Allah. Aku bukan siapa-siapa, walaupun orang puji aku, orang angkat aku, orang muliakan aku, orang tinggikan aku bukan siapa-siapa. Pasal tu pun kita faham, ya Allah, kecil sangat aku ni. Entah dengan ujian orang kita faham, ya Allah, manis rupanya menjadi hamba. Masa Nabi SAW, masa Allah cerita tentang Maryam AS ni, Allah sebut apa kat Nabi? Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wahai Muhammad, masa cerita Maryam ni berlaku di zaman tu, engkau tak ada. Cerita ni ghaib untuk engkau yang kami ceritakan hadir kepada engkau pada hari ini. Dan kau pun tak ada ketika mana mereka buat undian untuk mencabut undi siapa yang paling layak jaga Maryam. Mereka berteringkah bergaduh nak jaga Maryam kerana mereka tahu ini wanita yang sangat mulia di tingkat darjat di sisi Allah. Ini bukan calang-calang wanita, the chosen one yang Allah pilih, anak kepada Imran, keluarga yang mulia di kalangan mereka. Allah sambung, dalam proses peningkatan darjat ni ada ujian. Orang ni orang yang Allah sayang, Allah angkat. Kadang-kadang bagi satu benda unexpected, seboleh-boleh dia tak mau benda tu kat dia, tapi Allah bagi kat dia. Allah Ta'ala sambung, إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. Jibril kata, wahai Maryam, Allah bagi khabar gembira. Tuan-tuan, Jibril kata apa? Allah sampaikan khabar gembira. Kamu akan mengandung. Tuan-tuan, dapat anak, khabar gembira ke sedih? Gembira kan? Sebab apa? Balik rumah, isteri beli pregnancy test double line. Gembira sebab dapat anak. Alhamdulillah. Tapi kalau dapat anak tak menikah, gembira tak gembira? Risau terbalik juga saat gini. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi tahu dekat Sayyidatuna Maryam, Allah bagi khabar gembira. Bashir ni khabar gembira, bukan berita saja. Bukan Allah nak, ya wahai Maryam, Allah nak bagi berita. Tak. Ayat ni sebut Allah nak bagi khabar gembira. Kamu akan mengandung, kamu akan beranak. Allah. Tuan-tuan, macam mana pandangan Sayyidatuna Maryam alaihissalam? Maryam ialah wanita yang sangat mulia di sisi Allah, wanita yang tak berhenti dengan pengabdian daripada Allah. Nabi Zakaria masuk jumpa Sayyidatuna Maryam, masa tu dia tengah makan buah yang bukan pada musim.
makanan daripada langit Allah jamu kat Sayyidatina Maryam tu. Nabi Zakaria ni nabi ni tanya kepada Sayyidatina Maryam, wahai Maryam, mana kamu dapat? Hadza min fadli Rabbi, kata Sayyidatina Maryam. Ni daripada Allah. Macam ayah Nabi Arsam cakap, Allah bagi sedap. Makan dalam talam, Allah bagi sedap. Tuan-tuan makan dalam talam. Allah bagi sedap. Sebelum ni makan juga. Tapi makan dalam talam, lagi sedap. Sebab Allah bagi sedap dengan kecintaan, hubungan kasih sayang. Sayyidatina Maryam bagi tahu pada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Allah yang bagi ni. Hadza min fadli Rabbi. Tuan-tuan bayangkan macam ni hubungan Sayyidatina Maryam dengan Allah. Makanan Allah hantar daripada langit khusus untuk Maryam alaihissalam. Allah Ta'ala bila sayang kat orang, kat hamba dia, Allah Ta'ala akan angkat darjat hamba dia dengan ujian-ujian yang Allah tahu dia boleh. Allah tahu dia boleh. Cuma kadang-kadang Allah perah sampai keluar air mata dia. Allah perah sampai kering. Allah perah sungguh. Sayyidatina Maryam, Allah perah sungguh. Hari dia mengandung dan dia mengasingkan diri daripada Bani Israel. Tak duduk dah dengan Bani Israel. Dia cari tempat seorang-seorang duduk. Di hari dia nak bersalin tu, apa perkataan? Allah rakam perkataan Sayyidatina Maryam dalam Quran. Tuan-tuan buka Quran. Dalam surah Maryam, ayat yang ke-22. Dikala proses kelahiran tu berlaku. Apa perkataan yang keluar pada mulut Maryam? Ya laitani. Apa maksud ya laitani? Alangkah baiknya. Ya laitani mitu qabla hadha. Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum benda ni jadi. Tak ada orang kenal aku. Semua lupakan aku. Allah. Berat ujian Allah nak bagi kat Sayyidatina Maryam. Macam Abang Isma beritahu tadi lah. Masuk penjara tadi. Ya Allah, mati lagi. Mati macam mana bunuh diri. Tuan-tuan, sebab ujian untuk orang yang dekat dengan Allah ni bukan senang. Dan ujian bukan hanya atas dia. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan satu benda yang lagi dahsyat lepas dia bersalin. Tuan-tuan, masa dia nak bersalin, masa dia dah bersalin, apa Allah perintah kat dia? Wahai Maryam, pergi gegar pokok kurma. Tuan-tuan, pokok kurma bukan pokok pinang, tuan-tuan. Pokok pinang, gegar 5 biji pinang di atas kepala. Tuan-tuan, pokok kurma ni macam pokok kelapa sawit. Tuan-tuan, kalau gegar pokok kelapa sawit, apa yang gegar? Pokok gegar kau tak itu gegar. Tuan-tuan, duduk Sungai Boyong, dulu Felda, gegar pergi, lah, kelapa sawit, tuan-tuan. Pokok kurma nak gegar macam mana? Allah perintah, wahai Maryam, pergi gegar pokok kurma. Dan Maryam tak kata, wahai Allah, what is this? Please send me something which is logic that I can think with my brain. Tak, betul tak kalau logik? Apa benda ni? Gegar pokok kurma. What is this? What is the meaning of this command, oh Allah? Kita fikir. Apa formula peningkatan darjat yang Jibril AS bagi tahu tadi? Uqnuti li rabbiki. Mula-mula sekali nak berjaya taat Allah. Yang kedua, wasjudi warka'i. Sujud dan rukuk makna dia salat. Dan yang ketiga, ma'ar raki'in. Duduk dengan orang yang rukuk. Duduk dengan jemaah. InsyaAllah kita kuat. Kita seorang-seorang jam. Abang Faizal keluar 3 hari. Abang Ismail Halil keluar cari ayah di Arsam. Sebab apa? Bila duduk dalam jemaah jadi kuat. Kita hak lemah jadi kuat. Sebab apa? Kita tahu. Kita ada kawan-kawan yang melalui kehidupan. Yang kita tahu insya-Allah jalan yang nak pergi sama dengan jalan yang kita nak pergi. Ending dia sama insya-Allah. Siapa dia? Bersama Nabi SAW kat akhirat. Sebab tu tuan-tuan. Ujian ni mahal untuk orang yang melihat kehidupan dengan pandangan mata yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidatina Maryam goncang pokok, Allah Ta'ala gugurkan kurma. Sayyidatina Maryam makan kurma, Allah kata makan, minum dan tenanglah wahai Maryam. Allah bagi tahu apa? Walaupun ujian datang, walaupun masalah datang, walaupun segala malapetaka ditimpakan, buat tenang. Hidup macam biasa. Live your life. Live your life. Tuan-tuan, ada perubahan tak kalau kita, saya minta maaf, handphone hilang, kita mengamuk. Lepas mengamuk, jumpa handphone tu. Dia pergi tombok dia ni, pam! Apa handphone penuh data, menjerit. Lepas menjerit handphone, jumpa aku lepeng. Tak.
Saya cerita kat tuan-tuan, saya tak tahu saya cerita tak tuan-tuan, yang saya punya purse semua, wallet, pasport hilang kat Finland. Tuan-tuan, lagi 5 jam flight nak balik ni. 5 jam flight nak balik Malaysia. Pukul 12.30, saya punya purse, pasport, segala-gala mak nenek yang ada, semua hilang. Ujian datang automatik, kita akan jadi huru-hara. Alamak, macam mana? Tuan-tuan, masa tu kawan saya, ni penting dengan orang yang saleh ni. Masa tu dengan saya ada kawan seorang daripada Somalia, nama dia Nur Muhammad. Dia kata, what? You lost everything. You lost your passport. Your flight gonna be 5:30 in the evening, man. You lost everything. Don't worry. Relax, you know. Relax. Kita pun dia kata relax. Kita nak relax je nak muka boleh relax. Dalam tak boleh. Dalam macam ni. Mati aku. Tak balik macam mana pasport tak ada. Tuan-tuan bayang masa tu yang hilang barang saya. Saya kata, you lost everything. I lost everything, man. I don't know how I'm gonna go back to my country. Tuan-tuan dia tahu dia buat apa? Dia berdiri dekat dengan saya ni. Terus dia angkat takbir. Allahu Akbar. Semayang terus. Kata, ya Allah, hak ni aku duk ceramah selama ni. Hak ni aku duk cerita. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang beriman, minta tolong pada Allah dengan sabar salat. Sabar dah nak hilang tadi. Solat pun tinggal. Tak fikir nak solat. Dia solat 2 rakaat. Selesai lagi 2 rakaat. Saya pun tengok dia solat. Saya 2 rakaat. Kawan saya seorang dengan saya. Dia pun 2 rakaat. Tuan-tuan, lepas 2 rakaat tu. Ting! Jumpa. Tak. Lepas 2 rakaat tu tuan-tuan. Tak jumpa apa. Tak jumpa pasport. Tak jumpa duit. Tak jumpa isi. Semua tak jumpa. So then what's the purpose, man? You perform your prayer. Tuan-tuan, Allah boleh buat bang. Kalau Allah buat macam tu, mula kita rasa kita wali. Look at me, man. 2 rakaat salat settle all my problem. Ayah anda DR Sam punya nama. Tuan-tuan, nama DR Sam ni. DR Sam. 2 rakaat selesai all masalah. Sebab ayah anda DR Sam duduk kursi tu, patut dia duduk sini. Duduk situ. Untuk adik-adik yang tak kenal, saja nak kenalkan. Untuk adik-adik yang tak kenal, ayahanda di Arsam, beliaulah yang nyanyi lagu Saya Anak Malaysia, Saya Anak Malaysia. Dia pun dah tukar lagu tu jadi Saya Anak Merdeka, Saya Anak Merdeka. Tiap-tiap tahun duk berpusing kat TV. Ni ayahanda di Arsam hak nyanyi. Adik-adik kalau hak tak tahu. Ni dia punya original man yang nyanyi mula-mula lagu tu. Ada kat sini. Allah hantar mai Sungai Buaya. Masya Allah, Masya Allah. Rasta. Rasputin. Masya Allah. Masya Allah. Allah Ta'ala buat mai sini hari ni. Masya Allah, Masya Allah. Tuan Haji, saya selalu tengok jogging depan rumah saya. Hari-hari jogging tu Haji. Lah ni rasta juga. Ayahanda sampai hari ni rasta. Tapi rasta dalam bahasa Urdu. Allah Ta'ala ke rasta hai. Rasta bahasa Urdu maknanya di jalan. Allah Ta'ala ke rasta hai. Sekarang aku berada di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang rasta juga. Tapi rasta dalam bahasa Urdu. Allah Ta'ala ke rasta hai Abi. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala letakkan kita berada di jalan Allah Ta'ala. Ini benda mahal.
kenangan zaman, benda-benda ni bukan boleh nak dibeli kan. Sebab tu perkongsian kenangan ni untuk anak-anak muda, untuk kami semua, hak best-best ni, mendengar benda-benda ni yang menaikkan semangat-semangat kami. Sebab tu tujuan kita jemput. Dan sebenarnya kita ada lagi round yang kedua. Round pertama dah sejam lebih. Kita duk tunggu gulai. Gulai kat belakang, mereka dah bersilat tadi, Masya Allah. Sayang. Kalau kita makan gulai, kita kena ada masa makan gulai sebelum zuhur. Jadi Alhamdulillah kita nak dengar sikit. Abang Faizal tadi cerita dia tak habis. Abang Faizal tadi kita jumpa dia dekat Kelong dulu. Dia mai dalam keadaan, saya terkejut. Dia turun tingkap. Saya kata, muka macam biasa kenal. Dia kata, ni abang FBI sekali ni, Masya Allah. Dan abang FBI duduk dengan kita selama 3 hari. Di atas Kelong. Dan Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kami pun banyak sebenarnya belajar daripada abang FBI. Sebab satu orang yang Allah dah bagi dulu semua benda yang orang nak. Segala benda famous. Anak-anak muda kita kerja TikTok semua famous ha. Nak famous. Dengan harapan famous dapat duit banyak. Dengan harapan dapat duit banyak boleh beli bahagia. Dengan harapan this gonna be my life fulfilled with these things, everything. Rupa-rupanya orang yang dulu yang dah dapat semua sekarang ni sedang berada di satu jalan yang adik-adik semua, dia lari mana pula ni? Apa sahaja dia pergi jalan lain pula ni? We are searching that path. We are going after the path. Tapi sekarang ni Abang Faizal dah ke jalan lain. Abang Faizal tolong sambung cerita tadi. Mic tu macam sedap lagi ya dengar. Betul lah. Patut dengar tadi saya rasa okey. Abang Ismail memang suara sedap daripada saya kan. Dengar suara Ustaz Syed pun sedap lagi kan. Ini pasal mic ke pasal suara saya sendiri? Okey. Baik. Terima kasih kepada Ustaz yang saya muliakan. Memang itulah yang saya katakan tadi, memang pada permulaannya saya juga seperti orang awam yang lain yang rasa nak memiliki, ya, sebab kita dibesarkan dalam keadaan yang macam tu lah. Persekitaran kita, masyarakat kita semuanya kan, kita ni nak dapat grade yang bagus dalam peperiksaan kan. Tapi masa tu memang subjek dia memang subjek yang KBSR lah. Siapa yang ada sistem KBSR dulu masa saya kan. Subjek-subjek dunia tu banyak. Jadi kita pun macam belajarlah matematik, belajar bahasa Inggeris, bahasa ni semua kan. Tapi secara tak sedarnya kita ni tertinggal banyak. Subjek agama tu dah jadi salah satu saja. Kan dia tak jadi keutamaan dah. Lama-lama kita utamakan keduniaan tu lebih secara tak sedar. Daripada belajar lagi kita dah utamakan benda tu. Agama ni nantilah kan. Asalkan dapat solat, dapat ni apa, faham pasal solat, pasal puasa, sudahlah. Jadi kita nak pulun yang lain ni lebih. So masa tu dengan madrasah pun kurang lagi kan. Tapi sebenarnya kalau ada pun masa tu kita nampak dia orang pelik daripada kita lah. Lain lah daripada kita ni. Maknanya dia orang mungkin ketinggalan nak belajar Quran saja. Salah faham tu. Salah faham yang sudah wujud sekian lama. Jadi saya pun dalam keadaan yang macam tu juga, ya, mengejar dunia. Dan akhirnya alhamdulillah Allah bagi. Allah memang bagi. Tapi dalam keadaan yang saya lalai, ya. Mengejar terlampau banyak sangat. Sebab bila dah memiliki banyak, kita kena cover banyak lah, kena kerja untuk tu banyak. Pada satu masa tu saya punya komitmen tak kurang daripada 12,000 sebulan. Terkejut kan? Gaji orang pun tak sampai macam tu kan. Saya punya komitmen saja 12,000. Maknanya saya kena kerja lebih daripada tu nak cari. Tapi masa tu memang dapat. Cuma dalam masa 24 jam tu, mungkin 4 jam je saya rehat. Dia punya gambaran ni masa tu. Maknanya bangun, pergi kerja. Tidur pun pergi kerja. Bangun, besok nak kerja balik. Jadi culas banyaklah tentang bab-bab agama ni. Sampai kan, macam Ustaz cakap tadi, kalau Allah dia sayang kat kita, dia akan uji kita. Kita ni kan rasa macam Allah ni sayang kat kita bila dia bagi kat kita semua. Itu silap kita sebenarnya.
Kita dapat dah apa yang kita nak tu, kita oh ini kejayaan lah ni. Ni rezeki Allah bagi tak. Sebenarnya itu pun adalah ujian. Kita tak tengok tu sebagai satu ujian. Dan saya pun tak faham itu sebagai satu ujian dahulunya. Saya anggap ujiannya benda-benda yang kita tak suka je. Sekali bila Allah bagi yang kita suka, rupa-rupanya bila kita lalai, kita jauh daripada Allah, itu pun adalah satu ujian yang besar bagi kita. Dan akhirnya apa yang kita miliki itu jauh, dia dah jadi satu bala, istidraj kepada kita. Tapi kalau Allah nak panggil kita balik, itu memang pilihan dia lah, pilihan dia. Kalau dia biar kita dalam keadaan yang lalai itu sampai dia ambil nyawa kita, na'udzubillah, tak boleh nak buat apa dah. Masa tu dah terlambat dah. Itu yang kita selalu dengar. Rabbana absarna wa sami'na farji'na ba'na na'mal salihan inna muqinun. Ramai yang dah mati meminta untuk kembali ke atas dunia untuk melakukan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan atas dunia ni. Tapi masa tu nak buat apa? Kita ingat kita mati, kita tak ada apa. Tapi kita mati, kita dah nampak dah apa yang akan menanti kita. Syurga ataupun neraka. Itu yang orang nampak azab tu, masa dekat alam barzakh. Allah, aku sebenarnya ada dalam lubang-lubang daripada neraka. Ya Allah, bagi aku hidup balik, Ya Allah. Untuk aku tebus balik. Allah kata tak ada dah. Masa kamu dah tak ada dah. Dah bagi cukup dah kat kamu. 50, 60, 70 tahun. Ada yang bonus lagi. Tapi kamu langsung tak memanfaatkan masa itu. Jadi bila ujian Allah bagi itu sebagai tanda rahmat tu memang sangat-sangat tepat. Sebab orang mukmin, orang Islam ni Allah tak bagi pergi jauh. Pasal tak kita ni selalu kita terima ujian. Orang-orang lain kita nampak macam senang kan. Orang-orang tak beriman lah, orang-orang Islam. Macam, oi, dia pun boleh. Kan? Ada villa atas bukit lah, apa semua. Tapi kalau kita nak pergi ligan yang tu, susah. Akan banyak ujian. Tapi, itu yang kata tu, dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang yang tak beriman. Sebab Allah bagi semua kat dia orang senang-senang je. Kita nampak, oh. Cuba tengok artis bertaraf Hollywood. Ada tak orang Islam? Tak ada kan? Sebab Allah tak bagi pun. Sebab Allah sayang kita sebenarnya. Sebab tu kita banyak terima ujian. Sebab Allah kata, kau jangan pergi jauh sangat. Hang pergi jauh memang hang akan tinggalkan aku. Nanti aku takut aku terpaksa masukkan kau dalam neraka. Tu yang Allah panggil kita melalui ujian-ujian ini. Dan saya pun mula memahami selepas saya diuji. Lepas saya uji tu, saya kata, Ya Allah, kau bagi peluang kepada aku yang ni. Hari tu Ustaz cakap aku tak faham lagi. Allah, kau tunjukkanlah kebaikan. Kau cucilah dosa-dosa aku. Kalau betul ujian ini untuk kau dekatkan diri aku kepada engkau, kau cuci, kau hapuskanlah dosa-dosa aku. Ya, kau menaikkanlah darjat aku. Kau bagikanlah rezeki-rezeki daripada khazanahmu yang maha kaya. Saya tinggalkan tuan-tuan, puan-puan, dengan azam. Tapi bila kita nak tinggalkan, time itulah Allah uji balik. Saya ni, azam saya sebab saya lalai. Saya tak salahkan dunia dulu kan. Saya lalai. Bila saya masuk dalam tu, saya yang lemah. Saya lalai. Saya tinggalkan Allah. Saya jauh daripada Allah. Jadi saya kata, aku nak tinggalkan dunia tu kerana aku lalai. Saya betul-betul nak tinggal. Saya tak nak buat hiburan lagi. Itu azam saya lah masa tu. Dan saya beritahu dengan isteri saya. Kita kena tukar. Kita kena ubah semua. Time tu, tak berapa lama lepas saya azam, saya keluar dengan jemaah semua dah. Tiba-tiba. Sebab orang tak tahu kan apa jadi dengan saya. Underground kan kita keluar masa tu kan. Sebab PKP. Underground lah. Ada kat surau ni. Tu yang sampai kat Kelong tu. Kelong ni rumah rakit atas air. Kali pertama saya keluar, dia orang terus, mana saya nak lari 3 hari duduk situ, aku nak berenang mana. Tak boleh patah balik dah. Duduk dalam suasana tu memang dapat lah. Ya Allah kan. Inilah suasana yang memang nikmat lah sebenarnya. Tapi bila saya tengah keluar-keluar seronok tu, sekali datang pula WhatsApp masuk daripada sebuah stesen TV. Bang, kami nak cek jadual abang ni. Abang free tak sekian bagi. Tarikh 8 minggu. Ini kisah benar, saya tak tipu lah dalam rumah Allah ni. Kan? 8 minggu dia tarikh. Tapi dia nak bagi nak cek apa untuk abang jadi pengacara. 1
rancangan hiburan. Saya tak boleh mention lah. Reality 8 minggu. 8 minggu je. 8 minggu tu habis, final habis. Tapi saya tengok Allahu Akbar, macam mana aku nak jaga diri aku ni? Aku dah janji aku nak tinggal ni kan. Aku takut ni aku masuk balik dalam kelalaian aku ni. 8 minggu kalau rancangan hiburan kat TV ni tuan-tuan, tak kurang 5,000 adalah pengacara. Kalau 8 kali 5 bayangkan tuan-tuan. Saya nak tolak goyang tu. Goyang ni saat tak buat apa-apa ni. Allahu Akbar. Tapi saya ni dalam keadaan tu saya rujuk kepada Ustaz Khan Da'i masa tu. Lepas tu saya rujuk kepada bincang dengan isteri saya. Masing-masing kata tak apa, abang dah azam tinggalkan tinggal. Isteri saya kata tak apa, insya-Allah Allah ganti. Saya heran tengok dia macam mana Allah bagi kekuatan kat dia sebagai seorang isteri yang suami dia tak buat apa masa tu. Tak buat apa-apa masa tu, dia suruh saya tolak. Masya-Allah. Kan? Saya ingat kalau dia dengar 40,000 tu dia kata dia teringat handbag dah nanti. Dia nak beli apa semua tapi dia suruh tinggal. Masya-Allah, ni hebat ni, Allah bagi kekuatan kat dia. Tuan-tuan, magicnya ini bukan magic apa, ini kuasa Allah SWT. Selepas seminggu saya tinggalkan, tiba-tiba Radio Zayan dia call saya untuk buat satu interview online. Interview online tu dia letak atas dekat Facebook, viral tentang keadaan saya masa tu. Masa tu saya ada dekat Madrasah Batang Kali. Viral tentang saya keluar jemaah, tentang keadaan saya yang ketika itu nak berhijrah dan sebagainya, jadi bahan bualan lah warga net ketika itu. Ramai yang buat konten dekat YouTube dan sebagainya. Jadi saya pun tak apalah, kalau ada kebaikan biarlah dia viral kan, tapi saya tetap nak keluar dengan jemaah ni. Selepas viral itu banyak pihak ya mula cuba kontak saya, termasuklah TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah call saya kata, Faizal nak buat hosting balik tak? Nak buat pengacaraan. Saya kata macam okey, saya tak nak buat yang macam dulu kalau boleh kan. Tapi TV Al-Hijrah ni tak adalah rancangan yang macam dulu. Jadi dia kata dia nak buat satu rancangan untuk memujuk masyarakat sekarang yang tengah stres akibat PKP, COVID sekarang ni. Jadi dia buat satu rancangan La Tahzan dengan Kak Bet. Kawan dulu lebih pandai dengan Kak Bet. Dia nak buat rancangan tu. Saya okey. Rancangan itu menjemput ustaz-ustaz semua untuk bagi nasihat kan daripada segi agama. Tuan-tuan, saya tolak satu rancangan 8 episod. La Tahzan ni datang, Masya Allah. Bukan 8. Dia bagi kat saya 13 episod, tuan-tuan. Daripada 8, saya tolak. Bayangkan kalau saya ambil, saya masuk balik, takkan datang benda ni. Takkan datang yang agama, yang Islamik ni. Tapi 8, 13 episod, hari-hari live. La Tahzan, La Tahzan. Lepas 13 episod, tuan-tuan, apa jadi? Management decide. Sambung lagi 21 episod. Masya Allah tuan-tuan, jangan kira duit saya pula apa-apa. Tapi nak tunjukkan kuasa Allah SWT sampai sekarang saya bersama dengan TV Al-Hijrah kalau tengok hari Rabu 9 malam dakwah live. Lepas tu saya nampak ini adalah jawapan daripada Allah SWT. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa yang baginda Rasulullah SAW bagi tahu, kalau kamu takutkan Allah, kamu tinggalkan sesuatu kerana Allah, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Datang kat saya lepas itu, bukan setakat TV Al-Hijrah, Radio Zayan yang memviralkan kepada saya, datang kepada saya nak ikat kontrak kepada saya 2 tahun. Lepas tu peluang untuk saya berada di Tanah Suci, saya ulang alik ke sana tahun 2022, 10 kali tuan-tuan. Saya berada dekat sana. Saya tak tahu nikmat dia macam mana. Allah bagi kat saya tinggal dekat sana 2 bulan. Apa lagi yang saya nak? Apa lagi yang saya nak kalau saya nak patah balik ke zaman saya dahulu? Cukup. Allah dan main nampak kekuasaannya. Alhamdulillah. Dan bila kita dekat kepada Allah, kita betul yakin dengan janji Allah, pasti Allah akan bantu kita. Kita letak Allah nombor 1, Allah akan jaga kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Abang Faizal atas nasihat-nasihat. Nabi SAW sebut dalam riwayat hadis, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, awadahu Allahu lahu khairan minhu, pasti Allah akan gantikan untuk dia satu perkara yang lebih baik daripada tu. Ni Nabi SAW janji. Sebab tu Syekh
Syekh Sulaim As-Sayyuti, satu orang ulama besar di Syria. Dia cerita dulu masa dia menuntut ilmu. Dia belajar dengan satu orang syekh. Dia duduk dengan syekh tu. Masa awal nak belajar, syekh tu kata syarat dia, kau nak belajar dengan aku ni, yang pertama iktikaf kat masjid. Yang kedua makan apa yang aku makan. Dia kata alhamdulillah, ada penginapan, ada makan. Maka dia pun mula duduk dengan syekh dan belajar dengan syekh. Tuan-tuan, 3 hari berlalu syekh tu makan kurma dengan air kosong kan. Dia kata ni kalau 3 hari kurma dengan air kosong ni, 4 hari 4 bulan meninggal aku macam ni, dia kata. Jadi lepas 3 hari air kosong dengan kurma, jadi hari keempat tu dia dah mula tak senang duduk dah. Syekh duduk mengajar kat depan, dia duduk fikir nak cari makan ni. Syekh tu kata apa? Syarat dia, pertama iktikaf sini, yang kedua makan apa yang syekh makan. Syekh tu tengah mengajar, dia kata ni kalau aku lari pun aku keluar ni, syekh tak sedar ni, syekh sibuk mengajar. Dan dia selinap keluar. Keluar masjid, pergi rumah sebelah. Harap-harap dekat rumah sebelah ada makanan, dia panjat kot dapur belakang. Tengok Allah, dia kata, nampak wanita-wanita tertutup aurat, dia tutup, dia turun balik, dia kata astagfirullah, aku nak makan ni, astagfirullah. Dia pergi rumah sebelah. Masuk rumah sebelah kosong. Dia pergi kat dapur, dekat dapur tu ada periuk. Dan di dalam tu ada terung rebui. Lapar tuan, lapar. Terung rebui ni sedap lah kalau lapar. Dah tak ada benda nak makan. Dia pun tengok, alhamdulillah rezeki ni. Rupanya dalam periuk tu ada terung rebui. Belakang dapur tu berkotak-kotak terung. Oh, dia kata ni rumah tokek terung rupanya ni. Maka dia pun ambil terung tadi, gigit nak makan. Di saat dia gigit nak makan, dia teringat hadis Nabi yang diajar oleh Syekh tadi. Meninggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, atas dosa yang dia nak buat ni, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Maka apa yang berlaku di tengah gigit tadi, dia telah lupakan, ditinggalkan, dia telah campakkan, berselerak habis jatuh periuk-periuk terung. Dia pun lari keluar dengan istighfar, masuk balik duduk dalam masjid dengan syekh dia. Dia tunduk istighfar, syekh duduk mengajar kat depan, dia duduk istighfar kat belakang. Sebab rasa bersalah dengan apa yang dia buat. Syekh tak bagi. Dia buat juga. Guru kata jangan. Dia buat juga. Kata Syekh Sulaim. Sehinggalah kelas selesai, orang pun dah balik. Dia duduk di situ lagi. Satu orang wanita masuk dengan satu orang lelaki. Tiba-tiba jumpa dengan Syekh. Wanita tu hitam pakaian dia. Tutup seluruh badannya. Tengah sembang-sembang dengan Syekh. Syekh Sulaim kata, aku duk tengok Syekh tu duk kerja. Tengok aku kan. Dia kata, sudah ni. Syekh ni tahu apa aku buat tadi ni. Syekh tu tunjuk dia. Dia kata ni habislah aku hari ni. Syekh dah tunjuk aku ni. Syekh tu panggil aku. Dia kata kalau Syekh halau aku hari ni, tak dapat belajar dengan Syekh. Tak buat macam mana. Atas salah aku sendiri. Aku yang tak tahan. Pergi makan, pergi gigit terung. Syekh tu sampai Syekh tu tanya ni. Aku nak tanya kamu soalan ni. Kenapa Syekh? Syekh saya minta maaf Syekh. Apa saja Syekh nak tanya, nak buat. Saya terimalah. Tak, aku nak tanya kamu nak menikah tak? Kata Syekh, nikah. Saya ni rumah pun tak ada. Makan berapa Syekh makan? Iktikaf masjid. Dah, aku bukan tanya kamu rumah ada ke, makan ada. Aku tak nak menikah ke dah? Dia kata, naklah menikah Syekh. Ni, orang perempuan ni. Datang dengan wali dia. Dia baru selesai tembak iddah dia. Dan dia sedang cari suami untuk bersama dengan dia. Aku tengok di kalangan pelajar aku tak ada orang yang lebih saleh, lebih daripada kamu ni. Aku nampak kamulah paling tawaduk sekali. Kamulah yang paling baik sekali. Jadi aku bagi tawaran ni dekat kamu. Macam mana? Alhamdulillah kalau macam tu Syekh boleh lah. Takwih akad nikah kat situ, dah datangkan saksi. Maka menikahlah lelaki tadi Syekh Sulaim As-Sayyuti dengan wanita. Syekh tu sekarang ni macam ni. Kamu pun dah nikah. Kamu tak iktikaf masjid dah. Kamu ikut isteri kamu balik. Isteri dia pun pegang tangannya. Maka keluar pada masjid nak balik. Tuan-tuan, lalu kat rumah hak mula-mula masuk mengendak, kata jangan rumah ni sudah. Alhamdulillah, bukan rumah tu, rumah terung. Allah, rumah terung. Aku dah masuk rumah ni tadi. Dah gigit terung siap dah. Allah kata. Isteri dia kata, abang duduk depan lu. Saya dah masak sikit sebenarnya. Untuk bakal suami yang saya nak nikah. Ya, Alhamdulillah abang duduk sini lu. Saya nak selesaikan masak. Tuan-tuan. Isteri dia pergi belakang, isteri dia menjerit kat belakang tu. Dia kata, habis aku. Asal hari ni menikah, hari ni cerai ni. Isteri kata, bang, ya Allah. Dia pun berlari, dia kata, sayang, abang minta maaf.
Sebelum kamu cakap apa-apa ni, abang nak beritahu dulu ni. Dok ni abang, saya sebenarnya ready nak masak, nak jamu dengan bakal suami saya sebenarnya. Tapi sekarang ni ada orang masuk rumah ni. Dia dah teraburkan habis dah terung-terung ni semua. Sebenarnya yang masuk tu saya. Abang yang masuk. Sebenarnya saya dah 3 hari, 4 hari dah mengaji dengan Syekh ni. Hari-hari kurma dengan air tak tahan dah saya ni. Tikah kat masjid tak apa lagi, kurma dengan air. Saya lapar sangat dah ni. Saya keluar pergi cari makanan. Mai tengok rumah dia ada terung. Saya gigit dah nak makan. Tadi teringat Nabi SAW pesan daripada guru saya. Nabi kata, barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Saya tengah gigit tadi, saya campak terung tu berselerak ni, saya yang buat. Isteri dia kata, Masya Allah. Bang, betul lah apa yang Nabi cakap dan betul lah pesan guru abang. Sebab sebiji terung abang tinggal, bukan kata terung ni abang punya. Lah ni, rumah-rumah terung ni apa abang punya. Bukan kata rumah terung abang punya, ni toki terung apa abang punya. Hanya meninggalkan 1 biji terung, Allah bagi semua benda terung dekat dia. Tuan-tuan, Syekh Sulaim As-Sayyuti, satu orang ulama yang cukup besar, dan dia sering kali cerita kisah ni dalam kuliah dia. Berkenaan macam mana kehidupan yang Allah bagi pada dia kerana meninggalkan apa yang Allah larang terhadap hidup dia. Jadi tuan-tuan, kita dah dengar macam mana Abang Faizal Ismail tadi. Apabila bukan meninggalkan dunia, tapi menguruskan dunia. Dia meninggalkan dunia satu perkara, dia menguruskan dunia supaya dunia tak menghancurkan akhirat. Dan Abang Isma, Masya Allah, dia dah keluar hari itu 3 hari. Saya jumpa Abang Isma itu terbaru kat Kuantan. Ya Allah pun bersama dengan program di Kuantan. 2,000 orang iktikaf dekat Masjid Negeri Kuantan. Bersama dengan Mufti turun, Qadi ada sekali. Alhamdulillah, Abang Isma, Allah Ta'ala lalukan ujian proses peningkatan darjah. Jadi, saya nak minta lah Abang Isma, kita ada masa kecederaan. Untuk Abang Isma bagi sikitlah nasihat untuk kami tinggal bawa balik rumah dalam keadaan untuk kami boleh pegang supaya perjalanan kami, kalau ialah kita tak minta ujian, tapi masalahnya Allah Ta'ala kan nak bagi Allah lagi. Dan apa nasihat Abang Isma pada kami supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha dengan perjalanan kehidupan kami dan ujian kami rasa lagi mudah dan ringan. So, Abang Isma bukan ya Allah tuan, nak jumpa 302B. 309B. 39B, kanun keseksaan mati tuan. La ilaha illallah. Ini bukan hukuman penjara biasa ni. Ni mati macam cerita ni. Ada orang yang hakim ketuk yang sabit dan terkencing terus. Ada yang rebah pingsan. Tuan, Abang Isma telah melalui benda ni. Dan moga Abang Isma bagi sikitlah nasihat. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita pun berada di hujung-hujung rancangan. Alhamdulillah dapat berkongsi sedikit. Saya cuma nak berkongsi beberapa perkara sajalah. Yang pertamanya pasal ibu ayah kita. Kerana doa, 3 doa wanita yang diangkat. Pertamanya doa ibu kepada anak-anak dia. Ibu kepada anak dia. Alhamdulillah saya masih ada ibu. Dan ibu saya pun macam murung aja dengan keluar surat khabar cerita macam ni, macam mana dia nak berhadapan dengan orang kampung. Tapi alhamdulillah ibu saya sentiasa mendoakan saya. Walaupun tanah ke harta ke benda tak heran, dia cuma kata dia cuma nak anak dia balik. Alhamdulillah saya dah balik ke pangkuan dia. Yang kedua, doa isteri, iaitu seorang perempuan, isteri kepada suami dia. Isteri yang taat kepada suami, isteri yang betul-betul sayangkan suami, isteri yang menjaga rumah tangga untuk suami, yang betul-betul mengharapkan suaminya bebas, yang betul-betul sayangkan keluarga dan suami dia. InsyaAllah doa ini Allah angkat. Yang ketiga, doa 3 perempuan tadi. Pertama ibu, yang kedua isteri, yang ketiga adalah anak perempuan. Alhamdulillah, saya ada 2 orang anak perempuan saya sayang kat saya. Saya jaga anak perempuan saya dengan baik. Saya didik anak perempuan saya dengan baik. Doa anak perempuan ini
kepada ayah dia, alhamdulillah Allah terima. Dan bukan itu sahaja, saya percaya doa sahabat-sahabat, doa kawan-kawan, doa kawan-kawan yang tersembunyi ini insya-Allah. Jadi saya ataupun kita jangan sia-siakan doa-doa mereka ini. Untuk kehidupan kali kedua ini kita manfaatkan sama-sama dan kita sebarkan kebaikan, kita bercakap tentang benda yang baik, kita tidak memburuk-burukkan orang, tidak menyalah-nyalahkan orang, insya-Allah. Ayahanda Sam, Dr. Sam selalu bagi tahu bila kita bercakap benda yang baik, kita bersangka baik, kita menasihatkan benda yang baik, maka kebaikan pun tersebarlah. Insya-Allah. Dan tak ada apa saya nak cakap lagi tuan-tuan dan puan. Apa yang saya diberi peluang untuk berkongsi, dijemput ke Radio Zayan, ditanya oleh wartawan itu, wartawan ini. Semuanya saya cakap tentang benda yang baik. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Semoga apa yang saya buat itu juga menjadi contoh kepada orang lain. Apabila kita dianiaya, kita ditindas, kita tak ada masa untuk kita keluar menyalahkan orang, bercakap dalam soal-soal politik ke, bercakap menyalahkan orang lain, tak payah. Dan baru saya faham dalam keadaan saya join jemaah tabligh ini, kita tidak banyak menyalahkan orang lain. Malahan mereka tu menyalahkan diri mereka sendiri. Kerana mereka tidak mendoakan, tidak banyak berdoa, banyak menyalahkan. Dalam jemaah tabligh, mereka banyak menyalahkan diri mereka. Kerana mereka tidak mendoakan, silapan, tidak mendoakan, ya Allah, bukan salah dia, ya Allah, salah aku, ya Allah, kerana aku tidak mendoakan. Contohnya kalau dia pergi ke rumah-rumah nak menjemput orang ke masjid, dia tak menyalahkan orang, menyalahkan diri dia. Mungkin kita ni yang kurang zikir, kita ni doa kita tak diterima, tidak mengajak orang tak nak dekat kita. Banyak menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri ni, kita merenung di mana kelemahan diri kita sendiri. Dan tidak banyak menyalahkan orang. Macam itulah hidup saya. Kita banyak menyalahkan diri sendiri, kita minta doa dengan Tuhan, banyak minta doa dengan Tuhan, semoga apa yang kita minta ni Allah kabulkan insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan dan puan semua. Semoga apa yang perkongsian saya yang tak seberapa ini menjadikan mengingati kepada anak-anak kita dan diri kita semua supaya terus ingatkan Tuhan. Semoga apa yang terjadi pada saya tidak terjadi pada anak-anak dan juga kehidupan di masa akan datang. InsyaAllah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Abang Isma. Sebenarnya apa yang Abang Isma cerita, nasihat-nasihat wanita-wanita ni seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala cerita juga dalam surah Maryam. Apa last sekali Allah suruh Maryam buat? Setelah Sayyidatuna Maryam alaihissalam dah bersalin dah, Nabi Isa dah keluar dah, Allah larang Sayyidatuna Maryam satu perkara. Apa dia? Cakap. Inni nazartu lirrahman. Aku bernazar kepada Tuhanku Ar-Rahman. Sauma, aku puasa, aku tak cakap dengan siapa-siapa. Orang tuduh, orang fitnah, orang keji, orang hentam, orang kata apa pun, orang tulis apa pun. Keadaan yang datang, tuan-tuan, apa yang berlaku, Sayyidatuna Maryam alaihissalam tak balas sikit pun. Sayyidatuna Maryam alaihissalam tak tahankan diri dia pun. Sayyidatuna Maryam alaihissalam tak cerita sebenarnya. Kita kan suka sebenarnya. Tak, dia sebenarnya. Kita biasa. Tak ada. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, Allah Ta'ala bagi tahu kepada beliau puasa. Jangan cakap apa. Kenapa? Akhirnya yang menyucikan, yang mengangkatkan, yang membersih Sayyidatuna Maryam alaihissalam ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tinggilah darjat Sayyidatuna Maryam sampai kiamat dan menjadi contoh kepada setiap daripada kita. Bukan orang perempuan ni. Orang lelaki pun sama, kerana kehidupan dunia berkenaan ujian lelaki dan wanita. Emosi yang ada dalam jantung hati kita inilah ujian. Sebab tu macam Abang Isma beritahu, pelajaran yang besar ialah bila kita belajar menyalahkan diri kita. Saya teringat dari Sulaiman dia sebut dalam lagu dia. Malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Karena inilah sifat Nabi.
Malam Nabi nangis, Sayyidatuna Aisyah datang jumpa Nabi, bagi tahu ya Rasulullah, dalam keadaan tangisan tahajud Nabi, Sayyidatuna Aisyah bisik kat telinga Nabi, ya Rasulullah, doakan saya. Nabi SAW terus angkat tangan, Nabi doa, Allahumma ghafir lil Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhir. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah sebelum selepas. Yang nampak, yang tak nampak, yang zahir, yang batin. Ampun semua ya Allah. Tuan-tuan bayangkan kalau Nabi doa keampunan Allah, pasti untuk Sayyidatuna Aisyah. Beliau bangun, beliau melompat kegembiraan. Sayyidatuna Aisyah muda, tuan, lari lompat kanan, lari kat rumah, lompat belah sini, lari lompat. Nabi tanya, wahai Aisyah, apakah kamu gembira dengan doa yang kubaca untuk kamu tadi? Aisyah kata, ya Rasulullah, ketahuilah, siapa-siapa pun akan gembira kalau doa ni Tuan baca untuk mereka. Nabi beritahu, wahai Aisyah, ketahuilah, inna hadhihi da'wati lil ummati fi kulli salah. Inilah doa yang aku duk baca kat umat aku setiap kali aku habis solat. 1400 tahun yang lepas Nabi duk menangis untuk kita semua. Doa terhadap dosa yang belum kita buat. Sebab kita tak ada jalan untuk bersihkan diri kita, melainkan buat hubungan kita dengan masjid. Buat hubungan kita dengan masjid. Jangan putus hubungan dengan masjid. Saya teringat ni, ada kat sini ada guru kita juga ni, Ustaz Najib. Ni Ustaz Najib bawa ayah di RSM datang kali dengan Abang Faizal Ismail. Ustaz Najib, ni perkataan ni saya dengar pada dia. Saya belajar pada dia ni. Dia kata, tuan-tuan, kita ubah sikit cara cakap kita. Kita ubah sikit cara bercakap. Lalu kita bila azan, kita kata apa? Azan lah, nak pergi masjid. Tak. Tukar sikit. Azan lah. Nak pergi mana? Nak balik masjid. Daripada masjid ni, habis mayar lah. Nak pergi rumah. Nak pergi rumah. Daripada rumah kata, nak balik masjid. Jadi hak mana lagi penting? Rumah ke masjid? Masjid. Jadi masjid tempat kita. Masjid keutamaan kita. Kerana masjid hidup, masyarakat akan hidup. Masjid mati, seluruh masyarakat akan jantung dia mati. Kerana jantung kampung ialah masjid. Jadi kalau habis itu, kalau balik masjid, terabailah rumah. Tak. Nabi SAW ialah orang yang menghabiskan masa baginda dekat masjid. Seluruh rumah-rumah Nabi, berapa orang isteri Nabi? 11 orang isteri Nabi. 9 orang melihat kewafatan Nabi SAW. Di mana rumah mereka? Bercantum semua dengan masjid. Nabi linkkan semua dengan masjid. Sebab tu apa saja yang tuan-tuan dapat daripada masjid, jangan matikan di depan rumah. Jangan tinggal di depan rumah. Buat masuk dalam. Sahabiah, wanita-wanita di kalangan sahabat dulu, Nabi, suami mereka balik, apa mereka buat? Mereka akan tanya suami-suami mereka, hari ni apa yang dapat daripada Nabi? Hari ni apa yang dapat daripada Nabi? Sebahagian bila ayat Al-Quran turun, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Ayat tentang apa? Pakai labuhkan tudung bawah dada. Bila ayat ni turun, sebahagian sahabiah tanya suami mereka, Nabi SAW hari ni cerita apa? Apa ayat Quran baru turun? Maka dibacakan ayat ni pada isteri-isteri mereka. Maka sebahagian isteri mereka telah buat apa? Cabut langsir-langsir, ambil cadar-cadar, balut seluruh badan mereka, berdiri depan suami mereka, beritahu, wahai suamiku, kalau macam ni Allah terima tak? Kalau macam ni Allah terima tak? Tuan-tuan, keinginan mereka ialah penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Apa yang daripada masjid semua dapat kat rumah. Setiap daripada amalan masjid semua dibawa balik kat rumah. Jadi amalan rumah bercahaya, hidup dengan cahaya masjid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rumah saya, rumah kita semua, rumah tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Taala, rumah kita seperti mana masjid-masjid Nabi, yang mana Masjid Nabawi Madinah dipanggil Madinah Al-Munawwarah, Madinah bandar yang bercahaya. Cahaya dia sampai ke seluruh dunia. Hari ni kita nak masukkan cahaya itulah rumah kita, insya-Allah. Tuan-tuan, walaupun rumah kita lampu cantik, hebat lampu boleh kontrol. Lighting boleh kontrol, terang mana yang nak, malap mana yang nak, boleh kontrol. Tapi saya minta maaf, saya sendiri bercakap sama je. Allah uji kita semua, termasuk saya bercakap. Ramai orang rumah yang lampu cantik tapi gelap. Macam mana nak tahu rumah tu gelap tak gelap? Ahli rumah tu kerja terantuk. Suami dah kerja terantuk dengan isteri. Anak-anak kerja terantuk dengan mak ayah. Kerja terantuk manjang. Tak lagi kalau tak terantuk pun tersadung kat mana-mana. Injured dia kerja. Sikit-sikit injured. Sikit-sikit injured. Ahli rumah tu ahli injured belaka. Lampu cantik lah. Tak. Gelap. Sebab apa? Cahaya Quran tak masuk.
cahaya hadis tak masuk. Segala-gala amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak masuk. Rumah tu nampak terang daripada zahir tapi gelap daripada batin. Moga Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah kita seperti mana rumah Nabi dan para sahabat ridwanullahi ajmain. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang hadir, pihak penganjur kita dan surau Al-Ikhlas di atas penganjuran majlis ni. Saya wakil daripada Abang Faizal Ismail, Abang Isma menyusun 10 jari mengucap jutaan kemaafan seandai tersalah kata, tersilap bicara sepanjang perkongsian kami mengendalikan majlis. Tak ada perkara yang kami inginkan lebih daripada penerimaan Allah, keredaan Allah pada kita semua. Melangkah kita meninggalkan masjid bersama dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan majlis ini bermanfaat untuk kita menyambung kehidupan, untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Semua yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi kerana kelemahan kami minta ampun daripada Allah, kami minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Kita doa sikit Moga amin dan tuan-tuan sekalian daripada majlis ini Allah Taala terima doa kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, wahai Allah, tolonglah pandang kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat. Kami tahu, wahai Allah, kau tahu apa saja yang ada dalam jantung hati kami. Setiap apa yang disembunyikan oleh kami semua di bawah pengetahuan kau, wahai Allah. Kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa mengetuk pintu rahmat ampunan kau, wahai Allah. Tolonglah ampunkan dosa kami. Wahai Allah, kalau kau zahirkan dosa-dosa ni, pasti hitam timur dan barat dengan dosa kami. Hitam langit dan bumi dengan dosa kami. Tapi kami tahu kau lah Tuhan yang maha pengampun, wahai Allah. Tolonglah terima taubat kami. Ampunkan dosa kami, wahai Allah. Kau tutuplah aib kami, wahai Allah. Engkaulah Sattar, Engkaulah Tuhan yang maha menutup aib, wahai Allah. Kami tak pandai, kami hina, kami banyak dosa, banyak salah silap yang kami buat yang kau tutup daripada pandangan manusia. Wahai Allah, tutuplah daripada pandangan manusia pada dunia dan akhirat, wahai Allah. Wahai Allah, kami tak pandai, wahai Allah. Kami banyak buat perkara-perkara yang kau larang walaupun tak berhenti nikmat yang kau bagi pada kami, wahai Allah. Banyak perkara kami minta dalam doa-doa kami, lebih kau bagi pada kami daripada apa yang kami doa, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah, wahai Allah. Tolong, wahai Allah, terima semua amalan kami, wahai Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami, wahai Allah. Anak isteri kami, wahai Allah. Guru-guru kami, wahai Allah. Sahabat handai kami, wahai Allah. Ampun dosa seluruh umat ni, wahai Allah. Ada yang berzina, minum arak, berjudi. Ada yang sibuk dengan segala kemaksiatan dan sikit pun tak rasa apa-apa dosa daripada segala dosa yang mereka buat, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah jadikan kami asbab manusia datang pada hidayat dan agama, wahai Allah. Kami tak mampu, kami tak kerti, kami sendiri banyak salah, wahai Allah. Cakap kami pun kadang-kadang tak betul, wahai Allah. Kadang-kadang sangka kami buruk, wahai Allah. Tolong, wahai Allah, kau bersih dan baiki kami, wahai Allah, seperti mana kau telah baiki para sahabat ridwanullahi ajmain. Kau telah keluarkan mereka daripada segala kegelapan jahiliah kepada sinar agama, wahai Allah. Kami baca sirah kehidupan mereka. Kau goncang hati perasaan mereka dengan ujian-ujian, wahai Allah. Kami tahu kau sayang pada kami, wahai Allah. Kau uji kami, kau angkat darjat kami, wahai Allah. Kau inginkan kebaikan kepada kami supaya kami tak tergelincir di tebing-tebing kemaksiatan dan akhirnya kami lalai dan makin jauh daripada Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah, wahai Allah, ikatkan hati kami agar sentiasa dekat dengan Engkau, sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang Kau bagi pada kami, wahai Allah. Ampunkan dosa kami di atas segala kekufuran kami, ketidaksyukuran kami di atas segala nikmat yang Kau bagi, wahai Allah. Kadang-kadang kami mengungkit, kadang-kadang kami cakap benda bukan, supaya wahai Allah, sebenarnya semua daripada Engkau, wahai Allah.
Engkau yang bagi kebaikan kepada kami dan Kau sentiasa inginkan kebaikan ke atas kami ya Allah. Oh ya Allah, Kau telah bagi segala-galanya kepada Nabi daripada segala ujian dan Nabi terima keadaan dengan redha ya Allah. Dan Kau bagi tahu dalam Quran supaya kami ikut jalan yang sama ya Allah. Kadang-kadang kami terlupa, kami terleka, kami terlalai dengan kesibukan dunia ni ya Allah. Oh ya Allah, kalaulah dunia ni tak baik untuk kami ya Allah, maka Kau matikanlah kami dalam keadaan keredaan dan penerimaan Kau ya Allah. Kalaulah dunia ni masih baik untuk kami, panjanglah usia kami untuk menyempurnakan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Kami angkat tangan kami ya Allah yang berlumuran dengan dosa, tolonglah bersihkan semua kami mati ya Allah. Jangan Kau jadikan kami mati bawa dosa-dosa ni ya Allah. Apa kami nak jawab kepada Nabi kami ya Allah? Segala-galanya Nabi telah korbankan untuk agama ni. Sahabat jadi yatim kerana agama, sahabat jadi janda kerana agama ni ya Allah. Sedangkan kami hidup dalam keadaan kami masih sibuk dengan segala keinginan dan kehendak diri kami ya Allah, sehingga kami lupa mereka telah mengorbankan segala kehendak mereka supaya iman sampai kepada kami hari ini ya Allah. Terima kasih atas perhimpunan hari ini ya Allah. Terimalah perhimpunan kami dengan redha dan keampunan Kau ya Allah. Jadikan perpisahan kami perpisahan yang Kau redha dan menjadi asbab hidayah semua alam ya Allah. Kami tak pandai nak doa apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta doa dalam kehidupan Nabi untuk kebaikan kami, hidayah semua alam itu yang kami minta wahai Allah. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta jauh daripada kami wabak penyakit, bala bencana, permusuhan, pergaduhan, perceraian, Kau angkat dan jauhkanlah daripada kami wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan Nabi yang sakit kesembuhkanlah, ada ahli keluarga kami yang sakit kesembuhkanlah, jiran tetangga kami yang sakit kesembuhkanlah, ada diuji masalah rezeki Kau lapangkanlah, ada diuji masalah hutang Kau langsaikanlah, ada diuji masalah rumah tangga Kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallah khairan katsira Ustaz saya Putra Tuan Faizal Ismail, Tuan Ismail Halil Hamzah. Terima kasih semua yang setia hingga ke hujung rancangan. Last kali menjemput semua yang ada untuk sama-sama makan tengah hari yang disediakan oleh pihak surau. Dengan itu saya sudahi program kita pada hari ini dan semoga kita boleh berjumpa lagi untuk program yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.